perlahankan sikit. Beijang Longshan, kau melanggar janji, cuba nak lari dari penjara, bunuh dia. Longshan, hati-hati. Ayah kat mana? Cepatlah balik. Mama dah kena culik dengan orang jahat. Gadis kecil ini bernama Lin Yiyi dan ibunya bernama Lin Qingyin. Qingyin? Dia ada ayah tak guna bernama Xiao Chen. Saya dan Qingyin ada anak bersama? Kamu semua akan terima padanya. Arg. Buka pintu ini. Semua ahli Shenlongdian berkumpul, kita ke Jiangsheng. Tahniah kerana Dewa Naga dibebaskan dari penjara. 3 minit, suruh Long Kue terbangkan helikopter ke penjara Dewa Bejiang. Baik. Zhao Chen, awak membunuh Raja Anjing Dongdao secara sengaja dan memenjarakan diri selama 5 tahun. Awak telah melanggar perjanjian. Sila kembali serta merta. Saya memenjarakan diri di penjara dewa, tapi sekarang di wilayah Jiang ada sampah masyarakat yang menyeksa istri dan anak perempuan saya. Kira 3 beredar sekarang juga. Jangan paksa saya untuk membuat pembunuhan beramai-ramai. Xiao Chen, awak kini hanyalah seorang banduan. Saya nasihatkan awak jangan cari nahas, jangan buat kesilapan lagi. Sila kembali ke penjara dengan segera. 2. Xiao Chen, awak mahu mencabar kewibawaan seluruh negara naga dengan kekuatan sendiri? Awak mahu langgar undang? Saya beritahu awak tak ada kelayakan itu. Awak sekarang hanyalah seorang banduan. Banduan? Awak betul-betul fikir saya bersalah. Saya telah melalui lebih daripada 3,000 pertempuran besar dan kecil di Beijing, menghapuskan Heiying Yamaguchi, Gumi, dan pengawal Sakura Dongdao. Awak betul fikir saya bersalah? Membunuh Raja Anjing Dongdao secara sengaja telah mencetuskan konflik antara dua negara. Macam mana pula tak bersalah? Raja Anjing membunuh rakan seperjuangan saya dan menyembelih warga tua dan kanak-kanak saya. Kenapa tak boleh dibunuh? Ini merosakkan kepentingan negara yang lebih besar. Apa yang tidak dapat diselesaikan oleh kepentingan negara yang lebih besar, biar saya yang selesaikan. Sekarang istri dan anak perempuan, saya dihina di wilayah Jiang. Beritahu saya, apa yang kepentingan negara awak lakukan? Beredar. Jangan paksa saya bertindak kasar terhadap orang saya sendiri. Degil tak sedar diri. Bersedia. Tembak. Berambus. Saya tak nak mulakan dengan orang kita. Tapi jika kamu berani melepaskan tembakan pertama, maka kamu adalah musuh Xiao Chen. Xiao Chen, kamu berani melangkah setapak lagi? Kami tembak di tempat. Tunggu. Gu Changge, arahkan pasukan kamu berundur serta merta. Marshal. Berundur. Ini arahan tentera. Berundur serta merta. Dewa Naga, kamu mahu pulang ke wilayah Jiang untuk menyelamatkan istri dan anak perempuan kamu. Saya tak peduli. Namun kamu harus ingat, kamu adalah Dewa Naga Beijing. Jangan sesekali mencederakan orang awam. Istri dan anak saya selamat. Semuanya selamat. Istri dan anak saya celaka. Wilayah Jiang akan musnah. Pergi ke wilayah Jiang. Naga gila terkunci penjara. Naga terkurung naik ke langit.
kelahiran semula Dewa Naga, langit wilayah Jiang akan berubah. Marshal, apa itu Dewa Naga? Dia hanya seorang banduan. Saya tak percaya dia hebat sangat. Pangkat kamu terlalu rendah untuk tahu tentang Dewa Naga. Changge, ayah kamu ialah Gubernur Agung wilayah Jiang. Kamu segera balik dan dengan ayah kamu berikan bantuan penuh kepada Dewa Naga. Jangan sesekali biarkan Dewa Naga marah. Baiklah. Macam mana, King Yin? Saya cantik tak? Cantik, Mohan. Dewa Perang Naga Azur. Dapat berkawin dengan kamu, sungguh bertuah. Untuk menyambut kedatangan Abang Xuanze, keluarga baik kami telah menjemput semua orang kenamaan teratas di wilayah Jiang. Mohan, boleh tak saya pergi sekarang? Saya sudah 5 hari tak jumpa Yiyi. King Yin, kenapa tergesa-gesa sangat? Kamu kan kawan baik saya nak kenalkan Tuan Muda Kiau kepada kamu. Qing Yin, kamu mesti ambil peluang ini. Tuan Muda Kiau tak kisah pun kamu dah ada anak. Mohan, Hai, Tuan Muda Kiau, tolong jaga King Yin baik-baik ya. Tetamu di bawah semua dah tak sabar menunggu. Mohan, hai. Jangan tergesa-gesa nak pergi. Saya dah lama terpikat dengan kamu. Tuan Muda Kiau, tolonglah biarkan saya pergi. Nak pergi? Minum segelas dulu? Selamat datang semua ke Majelis Sambutan Dewa Perang Naga Azur. Apa ke Dewa Naga? Saya tak percaya dia lebih hebat daripada guru saya, Dewa Perang Naga Azur. Hei guru, ada seorang banduan dari penjara Dewa Beijiang telah melarikan diri ke wilayah Jiang. Guru mesti tolong saya. Banduan yang melarikan diri dari Beijiang Shenyu. Bukanlah senang saja, kenapa guru baru saja balik ke wilayah Jiang? Nak saya turun tangan ke? Seorang banduan? Takut kotor tangan tuanku? Tuanku datang untuk memberi sokongan, saya sendiri akan tangkap dia balik. Longke ada berita, guru saya Dewa Naga yang mulia akan tiba di wilayah Jiang. Awak pergi ke keluarga Bai dahulu. Dewa Perang, keluarga Bai dan pembesar wilayah Jiang, semua sedang menunggu untuk menyambut Tuan. Sekumpulan orang duniawi, layakkah mereka dibandingkan dengan guru saya? Sudah 3 tahun saya, tiada berita daripada guru saya. Saya mesti pergi menyambutnya yang mulia dengan serta-merta berhenti. Hamba Longke alukan kedatangan Dewa Naga ke wilayah Jiang. Ada berita tentang King Yin dan Yiyi? Balik Dewa Naga, Lin King Yin kini terperangkap di keluarga Bai, menghadiri majelis sambutan untuk King Long. Berita tentang Tuan Muda Yiyi masih tidak diketahui. Guru, murid King Long, Ye Xuanz, memberi hormat kepada guru. Dewa Perang Naga Azura, Ye Xuanz, gelaran awak cukup besar. Mengadakan majlis sambutan, menggemparkan seluruh wilayah Jiang. Sampaikan istri saya terpaksa hadir untuk memeriahkan majlis. Dewa Perang Naga Azura Ye Xuanz, hebat sungguh gelaran awak. Awak adakan majlis sambutan perkahwinan yang menggemparkan seluruh wilayah Jiang. Sampaikan ketua cikgu awak terpaksa hadir untuk memeriahkan majlis. Ketua cikgu apa, cikgu? Bila masa pula awak kahwin? Saya tak kahwin. 5 tahun lalu, saya belum ambil alih Dewan Naga Suci. Kahwin campur? Kahwin campur? Keluarga Lin akan jual saya macam barang saja. Saya sengaja nak cari sesiapa sahaja. Saya nak buat mereka marah betul.
Buat mereka marah betul-betul. Bawa saya ke hotel. Hai. Cinta saya, Cik, awak tahu tak awak sedang main api? ingat, nama saya Lin Qingyin. Kau apa? Kau macam kerbau liar. Aku beritahu kau simpan perkara ini dalam. Kalau tidak, nyawa kau melayang. Lin Qingyin. Aku ingat kau. Kemudian perang di Beijing mendesak, aku pergi dan tidak kembali selama 5 tahun. Tidak sangka antara kita mempunyai seorang anak perempuan. Kini dia diculik dan hilang tanpa jejak. Apa? Adik perempuan junior hilang? Cikgu, berikan saya masa sehari. Jika saya gagal mencari adik perempuan junior, saya akan serahkan kepala saya. Kenapa? Jamuan aluan keluarga Bai. Kau tak nak hadir? Cikgu, walaupun Bai Shibai Mohan ialah tunang saya, tetapi keluarga Bai berani memaksa ibu guru. Saya pasti akan menghukum mereka dengan keras. Saya serahkan kepada kamu semua. Saya akan pergi ke keluarga Bai untuk membawa Lin Qingyin pulang. Cikgu, Bai Shi tidak tahu identiti cikgu. Saya bimbang mereka akan memandang rendah. Bawalah kad jemputan dan token ini. Gunakan sebagai persediaan kalau ada apa terjadi. Baiklah. Saya iringi kepulangan cikgu. Kami iringi kepulangan Dewa Naga. Lao Taiyun, Kiao Shaokun, dia cuba hendak mencabul saya. Siapa suruh kau lari keluar? Tuan Muda Kiao akan bagi ubat untuk merogoh wanita yang dah ada anak. Saya rasa awak yang nak tidur dengan Tuan Muda Kiao, tapi kena tolak, lalu awak jadi marah dan mengamuk, kan? Bukan saya. Qingyin, awak kawan baik saya, awak sendiri yang tak jaga maruah, mengandung tanpa kahwin, Tuan Muda Kiao tak, kisah awak wanita yang tak suci lagi, macam mana awak boleh fitnah Tuan Muda Kiao? Tak apalah, saya pun ada salah. Semuanya salah saya 5 tahun lepas, sebab tak lindungi Qingyin, sehingga Qingyin dicederakan oleh entah jantan mana. Oh, Qingyin, awak nak balas dendam pada Tuan Muda Kiao, kenapa awak jahat sangat ni? Lin Qingyin, keluarga Lin malu besar sebab awak cepat melutut dan minta maaf pada Tuan Muda Kiao. Saya faham. Mohan, semua ini rancangan awak, betul tak? Kurang ajar, awak berani fitnah Mohan. Mohan, ialah tunang kepada Dewa Perang Naga Azure. Awak nak keluarga Lin hancur ke? Melutut sekarang. Dewa Perang tiba. Dewa Perang dah balik. Selamat datang, Dewa Perang Naga Azur. Qingyin, maafkan saya terlambat. Qingyin, maafkan saya datang lambat. Awak? Jangan awaklah. Dewa Perang Naga Azure? Saya bukan Dewa Perang Naga Azur, tapi Dewa Perang Naga Azur pun mesti tunduk bila nampak saya. Kurang ajar. Siapa awak ni? Beraninya mengaku Dewa Perang Naga Azure. Awak muncul dari mana? Mengaku? Awak ni terlalu berani. Mengaku Dewa Perang adalah jenayah mati. Jangan risau. Serahkan pada saya. Mulai sekarang, tak ada sesiapa lagi yang berani buli awak. Qingyin, jantan simpanan awak. Mesti dia ni, kan? Awak tahu ke siapa dia ni? Saya pernah dengar. Keluarga kecil dari Donghai, Xiao Chen, dari keluarga Xiao. 5 tahun lalu pergi ke Beijing, jadi askar bawahan tentera Naga Sakti. 3 tahun lalu melanggar peraturan tentera dan dihukum penjara selama 5 tahun. Ayah dia pun pernah datang merayu pada saya. 3 tahun lalu, dihukum 5 tahun penjara, jadi sekarang dia dah lari penjara ke? Awak Xiao Chen. Awak lari penjara?
kau ni banduan, beraninya menyamar tunang aku, Dewa Perang Naga Azure? Siapa yang bagi kau keberanian untuk buat kecoh di sini? Sudah tentu tunang awak, Dewa Perang Naga Azure, Ye Swans, yang melutut merayu saya datang. Berlaga. Kau ni cuma banduan, berani pula memalsukan jemputan Dewa Perang dan menyebut nama Dewa Perang sesuka hati. Cuma banduan yang melarikan diri, menyebut nama tunang saya adalah penghinaan terhadapnya. Mari sini, koyakan mulut dia dan patahkan empat anggota badan dia sebelum campak keluar. Kau ni kejam dan sombong, tak hormat orang tua. Cita rasa Swans memang teruk. Kurang ajar. Saya ini tunang Dewa Perang, awak masih berani memfitnah saya, bertindak? Mohan, jangan. Xiao Chen, mungkin cuma sedang keliru. Tolonglah. Demi saya, lepaskan dia kali ini. Demi awak? Layak ke? Siapa awak? Siapa saya? Saya. Bukankah kita kawan baik? Kawan baik? Saya ini Puan Dewa Perang. Awak masih pikir, awak cik muda keluarga Lin? Awak hanyalah sampah yang tiada siapa mau? Awak tipu saya selama ini? Tipu? Jangan jadi bodoh. Saya Puan Dewa Perang. Awak yang sudah terbuang ini, kalau bukan sebab awak masih ada kegunaan untuk melayan Tuan Muda Kiau sahaja. Bai Mohan, sikap tak tahu malu awak memang menjijikkan. Ye Swans memang buta. Tak tahu malu? Awak ni banduan, langsung tak faham peraturan masyarakat kelas atasan. Betul, bawa dia turun, saya mahu dia rasa bagaimana orang atasan menghukum hamba yang ingkar. Mohan, jangan, Puan Dewa Perang. Saya merayu, lepaskan Xiao Chen. Dia cuma keliru seketika. Xiao Chen, cepat melutut dan berikan dia. Hari ini majelis sambutan tunang saya, Dewa Perang Naga Azur. Saya tak mau tumpah darah. Beginilah, awak melutut dan tunduk 300 kali, barulah saya lepaskan awak. Bai Mohan, suruh dia melutut, keluarga Bai awak nak dihapuskan ke? Mama. Yi. Swans, awak dah balik? Ada seorang lelaki di sini, dia menggunakan kad nama awak untuk menyamar sebagai awak. Menyamar? Kau ni bodoh ke? Kau tahu tak siapa dia ni sebenarnya? Swans, awak pukul saya hanya kerana seorang banduan yang melarikan diri. Memang patut saya pukul kau. Kau ni mata duitan. Tak hormat orang tua. Maafkan. Saya kembali kali ini kerana mahu hidup seperti orang biasa dengan King Yin dan Yi. Jangan dedahkan identiti saya sebagai Dewa Naga. Tuan telah kembali, silakan ke sini. General Perang, awak silap nih. Dia hanyalah banduan yang melarikan diri. Hah? Siapa dia? Saya tak peduli, selagi saya ada. Encik Xiao adalah orang tua dan juga penyelamat saya. Orang tua? Penyelamat? Tak mungkin, tak mungkin. Semua, selepas ini di wilayah Jiang, bertemu Encik Xiao sama seperti bertemu saya. Siapa yang berani tidak hormat pada Encik Xiao, nyawa dia dalam tangan saya. Swans, saya cuma orang biasa, tak mahu berurusan dengan sesiapa pun yang ada di sini. King Yin, Yi, awak berdua sudi ikut saya? Pak Cik? Siapa Pak Cik ni? Yi, saya ni bapa kamu. Xiao Chen, nak bawa King Yin pergi? Takkan boleh. Nenek, saya nak ikut ayah. Saya tak pernah jumpa ayah. Ikut apa? Kau ni anak haram kecil. Dia tu banduan yang lari dari penjara. Kalian nak ikut dia masuk penjara ke? Lau Taijun, kamu sudah melampau. Nak ikut siapa? Itu hak King Yin. Hak? Keluarga Lin dah jaga dia lebih 20 tahun. Senang-senang kamu nak bawa dia pergi? Jangan fikir saya takut hanya kerana Jenderal Perang menyebelahi kamu. Jenderal Perang pun kena bertimbang rasa. Anak perempuan saya nak kahwin ke tidak, saya yang tentukan. Saya pernah dengar, di atas Jenderal Perang ada Tuan Besar, Naga, yang kononnya menguruskan tentera Naga Sakti. Orang tua tu mengawal 4 Jenderal Perang Timur, Barat, Selatan dan Utara, King Long, Xuanwu, Zukwe, dan Baihu. Betul tu. Kalau Jenderal Perang menekan kita, Tuan Besar Naga pasti akan membela kita. Tuan Besar Naga membela kamu? Kalian semua tak tahu ke? Dia ialah Lau Taijun. Kamu sudah menjaga King Yin lebih 20 tahun, saya tak boleh bawa dia pergi begitu sahaja. Apa sahaja syaratnya? Beritahu sahaja. Baiklah. Nak kahwin dengan King Yin boleh, hantaran perkahwinan 10 bilion ringgit. Lau Taijun, ini namanya meminta sesuatu yang mustahil. Xiao Chen dia cuma... Diam. Saya menyesal sungguh menjaga kamu. Dia tak mampu bayar, ada ramai lagi yang mampu bayar. Betul tak Tuan Muda Kiau?
Syarikat saya, keluarga Kiau, tersebar di seluruh wilayah Jiang secara terangan dan secara rahasia. Memang tak terkira banyaknya. 10 bilion ringgit untuk mengahwini King Yin. Saya sanggup. 10 bilion ringgit. Saya akan bayar bagi pihak Encik Xiao. Saya belum habis cakap lagi. Saya maukan Gabenor wilayah Jiang Gu Autian sebagai saksi perkahwinan dan utusan Tuan Besar Naga, Long Kue, sebagai pengapit perempuan. Kamu boleh lakukannya ke? Gabenor wilayah Jiang menjadi juru nikah. Pengapit wanita dihantar oleh utusan Dewa Naga. Nenek tua, siapa di wilayah Jiang yang punya pengaruh sebesar itu, dan siapa yang mampu menanggung kemuliaan ini? Kamu, Lin King Yin. Berapa banyak kesulitan yang telah kamu tanggung selama ini? Pandangan sinis, cemuhan, kamu layak menerima kemuliaan ini. Guru, Encik Xiao, biar saya uruskan perkara Gabenor wilayah Jiang ini. Xuans, kamu dah gila ke? Walaupun dia pernah berbuat baik kepadamu, ia tak berbaloi untuk kamu korbankan usaha sebesar ini. Urusan saya tidak perlukan campur tangan kamu. Sudahlah, Xuans. Hal King Yin, saya mahu uruskannya sendiri. Berlagak sahaja, apa hak kamu nak uruskan sendiri? Ini semua hanya menggunakan nama baik Xuans kami, nama Dewa Perang Naga Azure. Bai Mohan, kamu melampau. Xuanse, saya buat semua ini demi kebaikan kamu. Saya takut kamu ditipu olehnya. Dia hanyalah seorang banduan yang melarikan diri dari penjara. Bukan mudah kamu sampai ke tahap hari ini. Jika disebabkan seorang banduan, kamu menyinggung perasaan Tuan Dewa Naga, kamu akan musnah. Dasar yang tidak tahu menilai, kamu telah berulang kali menghina Encik Xiao. Kamu tidak layak mendapat mahkota ini. Pertunangan kita dibatalkan. Dibatalkan? Nenek tua, 3 hari dari sekarang saya akan datang ke keluarga Lin. Kemuliaan ini, saya akan berikannya. Pandai berkata. Saya mau lihat tanpa bergantung kepada Dewa Perang Naga Azura. Apa yang kamu ada untuk memberikannya? Jika dalam tempo 3 hari syarat ini tidak dipenuhi, Qing Yin akan dijodohkan dengan orang lain. Kalau begitu, nantikanlah. Cikgu. Kamu cedera. Hal kecil sahaja. Semasa menyelamatkan adik junior, saya bertemu beberapa ninja atasan dari pengawal Sakura Dongdao. Si Bedeba Dongdao ni, berani-berani mereka sentuh anak perempuan saya. Nampaknya anjing Maharaja yang baharu mula membuat onar lagi. Cikgu, nampaknya identiti cikgu sudah terbongkar. Mereka boleh tangkap adik junior, pasti ada talam 2 muka di wilayah Jiang. Patutkah saya bawa tentera naga suci untuk bersihkan mereka? Tak perlu. Selagi saya ada, mereka takkan boleh buat apa? Apa? Tentang kamu pula, kamu perlu pergi ke Beijing untuk membuat rondaan bagi pihak saya untuk menghalang orang yang berniat jahat daripada menimbulkan kekacauan. Baik, Cikgu. Cikgu datang ke wilayah Jiang. Belum ada tempat tinggal, kan? Ya. Cikgu, jika Cikgu tak kisah, Kuali Awan Zixiao ini ialah istana sementara saya. Cikgu boleh tinggal di sini buat sementara waktu. Terima kasih atas keprihatinan kamu. Cikgu, baru ini saya mengambil seorang murid perempuan, namanya Gu Changge. Anak perempuan Gabenor wilayah Jiang, bakatnya bagus, dia sudah menjadi Jenderal Bintang 3. Dia sedang mengejar banduan yang lari dari penjara dewa di wilayah Jiang. Boleh tak Cikgu tolong jaga dia? Gu Changge, banduan lari dari penjara dewa? Menarik. Kenapa guru tak boleh dihubungi? Dewa Perang Naga Azure, sibuk dengan urusan. Kita terus saja pergi ke istana sementaranya, Kuali Awan Zixiao, untuk melawat. Ye, Xuanse, kau ni betul kurang ajar. Berani hina saya secara terbuka, hanya karena seorang banduan yang melarikan diri. Apa kejadahnya Dewa Perang Naga Azure itu? Pada pandangan saya, dia ini orang yang buta mata. Batalkan pertunangan dengan keluarga Bai demi banduan yang baru dibebaskan. Dewa Perang ni taklah hebat manapun. Dia orang yang pendek akal. Batalkan pertunangan di hadapan orang ramai, buat keluarga Bai jadi bahan ketawa seluruh wilayah Jiang. Saya takkan lepaskan dia dengan mudah. Sayangnya Dewa Perang Naga Azur ini mempunyai kuasa yang sangat besar untuk bertindak ke atasnya. Khawatir apa? Dia ialah Dewa Perang Naga Azur dengan status yang mulia, tetapi keluarga Bai masih dilindungi oleh orang terkaya di Kyoto. Dan di belakang kami pula ada keluarga di Raja Dongdao. Untuk hadapinya, itu sangatlah mudah. Betul tuh. Keluarga Kiau juga bukan senang nak ditipu. Bila keluarga Bai dan keluarga Kiau bekerja sama, walaupun dia Dewa Perang, apa yang boleh dia buat? Memandangkan dia tak berperi kemanusiaan, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Cik Bai, awak nak buat apa?
Jika Tuan Besar Naga tahu bahwa orang bawahannya melindungi banduan yang melarikan diri, sudah pasti dia akan dikenakan hukuman tentera. Saya akan sebarkan perkara ini sekarang juga. Dan budak Xiao Chen itu, berani dia halang perkahwinan antara keluarga Lin dan keluarga Kiao. Dia takkan terlepas. Jangan risau, saya ada sepasukan pengawal Sakura Dongdao di bawah saya. Hapuskan Xiao Chen dahulu, kemudian hapuskan keluarga Xiao. Berani dia rampas perempuan saya? Walaupun dia tetamu kehormat Dewa Perang Naga Azur, apa yang boleh dia buat? Semua mesti mati. Saya Gu Changge, muridnya. Gu Autian, Gubernur Wilayah Jiang, Memohon untuk bertemu dengan Dewa Perang Naga Azure. Cikgu, saya dah sampai. Xuan sudah kembali ke Beijing. Kamu semua tak akan menemuinya di sini. Xiao Chen, saya berniat nak suruh cikgu saya tangkap awak. Tak sangka awak pula datang serah diri. Dia ini? Ayah, dialah yang saya cakapkan tuh, banduan yang lari dari penjara dewa. Oh, seorang banduan yang melarikan diri, berani menceroboh kediaman Dewa Perang. Betul-betul tak sedar diri. Hanya sebuah rumah usang. Kalau bukan Xuan merayu pada saya tak sudi nak datang pun. Jangan kurang ajar, berani betul menghina kediaman Dewa Perang. Kalau kamu berani ambil satu langkah lagi, saya akan bersihkan pesalah ini bagi pihak cikgu saya. Nampaknya pilihan Xuan memang teruk. Tak apalah kalau tunang dia sombong dan menjengkelkan. Tapi murid yang dia ambil rupanya hanyalah orang yang berbadan besar tapi tak bijak. Nampaknya cita rasa Xuan ni memang teruk. Seorang tunang yang sombong melampau itu satu hal. Tapi murid yang dia ambil pun rupanya seorang yang bodoh dan gelojoh. Xiao Chen, jangan ingat kamu ada Martial yang lindungi kamu boleh buat apa saja sesuka hati. Menghina Dewa Perang, menceroboh istana, aku tetap akan tangkap kamu dan bawa balik ke penjara dewa. Cubalah. Saya tunggu kamu masuk dan tangkap saya. Kau. Changge, jangan buat kacau. Menceroboh istana boleh dikenakan hukuman mati. Lebih baik kita tunggu di pintu dan laporkan dahulu kepada Dewa Perang. Xiao Chen, kalau kamu jantan, cepat keluar sekarang. Bila guru saya balik nanti dan tahu kamu ceroboh istana, dia pasti akan tuntut nyawa kamu. Kalau macam tu, saya tunggu guru kamu tuntut nyawa saya. Kamu? Cukuplah. Buat kecoh di istana Dewa Perang. Kamu nak keluarga Gu, kita dibinasakan ke? Sudahlah. Apa gunanya bergaduh dengan orang yang dah pasti mati? Bila Dewa Perang Naga Azure balik nanti, Xiao Chen ni, walaupun ada 9 nyawa pun tak cukup. Xiao Chen, aku takkan biarkan kamu terlepas. Siapakah kamu ini? Berani menceroboh ke dalam kuali awan Zixiao. Kamu tidak tahu ke tempat apa ini? Ini adalah istana Dewa Perang Naga Azure. Berani datang ke sini? Berapa banyak kepala kamu ada yang cukup untuk dipenggal? Jangan buang masa. Sesiapa yang menghalang akan mati. Bukan main sombongnya kamu. Pada pandangan saya, kamulah yang akan mati hari ini. Ayah. Aduh, bising betul. Pengawal Sakura Dongdao. Semakin hari semakin besar kepala. Awak Xiao Chen, ada orang mahukan nyawa kamu. Mampuslah. Saya belum lagi selesai menguruskan hal anak perempuan saya dengan kamu, tetapi kamu bagus pula. Datang menyerah diri. Jangan banyak cakap. Mati. Beritahu siapa dalang di sebalik ini, saya lepaskan kamu. Kamu bermimpi, Arga. Pengawal di istana kecil Xuan ini sungguh tak berguna. Beberapa ekor tikus pun berani menceroboh masuk dan buat huru, hara. Oleh sebab kau anak murid Xuan, aku selamatkan nyawa kau. Ah, jantan tak guna? Saya baru selamatkan awak tadi. Bukannya nak berterima kasih, awak malah berani pukul saya. Xiao Chen, awak menceroboh masuk ke istana Dewa Perang setelah melarikan diri dari penjara. Sekarang awak berani pula sentuh saya. Biar saya bunuh awak bagi pihak Dewa Perang sekarang juga. Ah, arg. Awak jangan gelisah dulu. Saya betul-betul nak selamatkan awak tadi. Selamatkan saya? Ada cara selamatkan orang macam ni? Cepat lepaskan saya. Hai.
Apa yang saya cakap tadi betul. Saya rasa awak memang sengaja nak ambil kesempatan ke atas saya. Hahaha, cikgu. Terlalu perasan sangatlah awak ni. Siapa je yang sudi nakkan orang macam awak? Hahaha, cikgu, awak ni terlalu perasan, baguslah. Siapa yang nak pandang orang macam awak? Orang macam saya ada bentuk badan yang menarik, paras rupa yang cantik. Saya rasa awak dah lama mengidamkan saya, sengaja ambil kesempatan masa saya, tak sedarkan diri untuk merogol saya. Kalau ada masa, awak pergilah pasang GPS supaya awak tahu kedudukan awak yang sebenar. Awak? Apa awak? Awak. Orang macam awak ni jauh beza dengan isteri saya. Saya? Apa saya? Saya rogol awak? Hai, saya tak sama dengan Chuans. Dia tak pandai menilai. Sampai orang buta mata dan sombong macam awak ni pun dia nak jadikan murid. Sih. Awak berani hina saya? Kenapa kalau saya hina awak? Tadi kalau bukan saya yang selamatkan awak dah lama mati tahu. Tak reti berterima kasih tak apalah. Ni nak buat kecoh pula. Pembunuh upahan tadi, mereka ialah pengawal Sakura Dongdao dengan kemahiran dalaman yang mendalam dan tindakan yang kejam. Awak takkan nak kata awak yang halau mereka pergi, kan? Ya, saya yang buat. Hei, awak ni budak mentah. Kalau awak betul ada kekuatan macam tu, saya akan panggil awak guru. Hai, jangan sesekali. Awak nak jadi murid saya pun, saya tak sudi. Awak? Saya rasa mesti guru saya, Dewa Perang Naga Azur, baru balik dan selamatkan saya. Awak jangan nak rampas jasa orang pula. Saya rasa 80% mesti guru saya. Qinglong Janshen baru balik dan selamatkan saya. Jangan nak ambil kredit di sini. Habis tu, mana guru awak? Guru saya sangat sibuk. Sudah tentu dia tak ada masa nak tunggu saya di sini. Mesti dia sudah kembali ke Beijing untuk uruskan hal ketenteraan. Ya ke? Saya belum selesaikan lagi hal awak menceroboh istana ni. Sekarang awak berani pula nak ambil kredit guru saya. Kesalahan bertambah, tambah. Hukuman penjara awak bertambah. 2 tahun lagi. Kalau awak betul tak percaya, awak boleh telefon guru awak untuk sahkan. Saya rasa awak ni jenis yang takkan berputus asa sampai nampak bukti depan mata. Guru, pelarian yang saya beritahu awak beberapa hari lalu. Hal pelarian tuh, saya tak ada masa nak uruskan buat masa nih. Tapi guru saya, yaitu guru agung awak, akan tinggal di istana saya dalam beberapa hari nih. Saya dah suruh orang bersihkan tempat tuh. Awak mesti jaga dia baik-baik. Baik. Patutlah awak berani sangat, berani ceroboh istana. Rupanya datang nak cuci tandas, nak tebus kesalahan lah nih. Saya... Ya, betul. Saya hanya tukang cuci. Jadi, boleh awak pergi sekarang? Kali ini saya lepaskan awak dulu. Jangan lambatkan kedatangan guru agung saya. Okey. Saya beri amaran kepada awak. Jangan fikir awak dah dapat pujuk guru saya. Perkara sebelum ni boleh selesai macam tu saja. Awak jaga diri baik. Baik. Jangan sampai saya dapat cari kesalahan awak lagi. Semua ni bodoh belaka. Tak boleh selesaikan masalah Xiao Chen. Nak saya turun padang sendiri ke? Cik Bai, kenapa kamu marah sangat nih? Budak tu gunakan hubungan dia dengan Dewa Perang Naga Azure dan pergi ke istana sementara dia. Ramai sangat pengawal di sana, susah nak buat kerja. Jadi, apa kata kamu? Xiao Chen tu sangat setia pada anak perempuan saya. Dia nak kahwin dengan Qing Yin, dia mesti akan datang ke keluarga Lin. Puan besar, kamu betul nak kahwinkan King Yin dengan si tak guna Xiao Chen tu ke? Aduh, mana mungkin. Qing Yin dan Tuan Muda Kiau kan baru sepadan. Budak Xiao Chen tu nak kahwin dengan Qing Yin. Jadi menantu keluarga Lin? Dia layak ke? Habis tu, apa maksud kamu cakap macam tu tadi? Semua sudah diatur sebelum ini. 3 hari lagi, Xiao Chen akan membawa hantaran ke keluarga Lin pada masa itu. Hah? Orang lama memang lebih berpengalaman. Tuan Muda Kiau hanya perlu sediakan tentera bawah tanah. Sebaik sahaja Xiao Chen tiba, kita akan perangkap dia. Xiao Chen pasti akan mati. Kalau macam tu, macam mana jika Xiao Chen tak datang nanti? Kalau dia tak datang, baguslah, memudahkan urusan kamu dan Qing Yin. Kalau dia datang, itu lebih baik lagi. Kita hapuskan Xiao Chen dahulu, kemudian hantar Qing Yin ke rumah kamu. Bukankah itu seperti 2 kegembiraan dalam satu masa? Berita gembira, sangat gembira. Ayah, kenapa ayah begitu teruja? Kamu tidak tahu.
Tadi Dewa Perang Naga Azur menelpon saya. Bukan sahaja tidak mendakwa kita atas kesalahan menceroboh istana, malah dia mengaturkan satu tugas untuk saya. Tugas apa? Dia suruh saya pergi ke keluarga Lin untuk menjadi wali pernikahan anak gadis keluarga Lin. Wali pernikahan? Ini berita baik yang amat besar. Changge, cepat bersiap. Siap, ikut saya ke keluarga Lin. Ayah adalah Gabenor wilayah Jiang yang mulia. Keluarga Lin yang kecil ini, bagaimana mereka layak mendapat penghormatan untuk ayah sendiri yang menjadi wali pernikahan? Walaupun berambut panjang, pandangan kamu cetek. Ini adalah arahan pribadi daripada Dewa Perang Naga Azure. Dia mahu saya mesti hadir untuk menjadi wali pernikahan bagi seseorang yang penting. Coba teka, di seluruh dunia ini, siapa lagi yang layak menerima layanan seperti ini daripada Dewa Perang? Maksud ayah, guru Dewa Perang, yaitu guru nenek saya, orang besar yang legenda itu? Ya, kita bukan saja perlu pergi, kita juga perlu membawa hadiah yang mahal. Jika kita dapat memenangi hati orang tua itu, keluarga Gu kita mungkin akan melonjak naik ke peringkat tertinggi. Betul, guru nenek kebetulan datang ke wilayah Jiang baru ini, dan secara kebetulan menyuruh kita pergi ke keluarga Lin untuk menjadi wali pernikahan. Sudah pasti guru nenek telah berkenan dengan anak gadis keluarga Lin. Kamu ini boleh dibentuk juga. Ayah, jangan risau, saya akan segera bersiap sedia dan menyediakan hadiah yang terbaik agar guru nenek berpuas hati. Kenapa dia belum datang lagi? Perjanjian 3 hari sudah tamat. Mana Xiao Chen? Mas kawin 650 juta ringgit, jumlah uang yang banyak, sudah tentu dia perlukan masa untuk menyediakannya. Qingyin, saya nasihatkan awak jangan tunggu dia lagi. Gunakan peluang ini untuk bertunang dengan Tuan Muda Kiau. Betul tu. Walaupun dia Xiao Chen bersedia lama manapun, dia tetap tak mampu dapatkan mas kawin ni. Apatah lagi untuk menjemput Long Kui jadi pengapit. Tapi kalau awak kawin dengan saya sekarang, jangan kata 650 juta ringgit, biarpun 1 bilion 300 juta ringgit, keluarga Kiau saya mampu bayar. Wah, memang murah hati Tuan Muda Kiau nih. Qingyin, kenapa tak cepat terima? Dapat berbesan dengan keluarga Kiau adalah peluang besar untuk awak. Xiao Chen dah janji dengan saya, dia pasti takkan mungkir janji. Apa gunanya berjanji manis? Pengapit Long Kui, Gabenor jadi saksi, dia Xiao Chen bekas banduan, mana dia dapat muka untuk menjemput jenderal wanita pertama di bawah Dewa Naga? Mungkin dia takut sampai tak berani datang Kut. Siapa kata aku tak berani datang? Xiao Chen. Ada hati betul datang sini. Oh, datang seorang diri? Kenapa? Xiao Chen, bukankah sebelum ini kau bermegah? Megah mengatakan kau boleh jemput Tuan Long Kui dan Tuan Gabenor. Mana orangnya? Xiao Chen, bukankah kau sebelum ni mendabik dada kata kau boleh jemput Tuan Long Kui dan Tuan Besar Gabenor? Mana dia orang? Tuan Muda Kiau kenapa tergesa-gesa? Mereka akan sampai sebentar lagi. Bukan setakat Gabenor, Long Kui yang datang dari Beijing pasti memerlukan sedikit masa. Masih lagi bercakap besar? Tak takut gigi kau pecah masa cakap tu? Betul tu, kalau gigi dah pecah, tak boleh buat apa dah. Xiao Chen, kalau mereka tak datang, hati-hati. Aku akan ajar kau cukup. Berani tipu keluarga Lin? Nahas kau. Xiao Chen, siapa Long Kui ni? Dewa Perang Naga Azure pun tak ada kuasa macam ni. Cepatlah melutut minta maaf dekat Laut Taijun. Jangan risau, saya akan tunaikan janji saya. Saya dah janji nak bagi kemuliaan yang tertinggi, saya pasti akan lakukannya. Cukuplah, sampai bila awak nak berlagak ni? Laut Taijun, Xiao Chen buat semua ni sebab nak kawin dengan saya, sebab tu dia sanggup menipu macam ni. Laut Taijun, saya merayu pada awak, lepaskanlah dia kali ini. Qingyin, tak payah melutut pada dia. Saya dah kata saya boleh. Tak nak mengaku kalah. Xiao Chen, awak dah 3 tahun dalam penjara dan baru balik awak dah cari nahas besar. Awak nak Yi tak ada ayah lagi ke? Dah terlambat. Xiao Chen, awak dah cakap besar, kononnya akan beri hantaran 10 bilion, tapi hari ini datang dengan tangan kosong. Adakah awak mahu keluarga Lin menjadi bahan ketawa di seluruh wilayah Jiang? Nenek, keluarga Kiau sudah bersedia. Ini adalah gelang jet hijau imperial bernilai 10 juta. Ini pula adalah porselin Jun yang terbaik bernilai lebih 100 juta. Tambahan pula, saya ada hantaran 10 bilion lagi. Dia, Xiao Chen, tak mampu bayar, tapi saya mampu. Hahaha. Nampaknya hari ini kita tukar kepada majelis pertunangan Tuan Muda Kiau dan Qingyin. Sebentar lagi saya akan maklumkan kepada orang
orang kenamaan wilayah Jiang, untuk datang mengucapkan tahniah. Xiao Chen, tak rugi awak datang sini. Nanti masa majelis, awak boleh tumpang makan sedap-sedap. Orang susah nih banyak helah. Pada pandangan saya, dia memang tak ada niat nak guna hantaran untuk mengahwini King Yin. Dia cuma datang nak menumpang makan saja. Lau Taijun. Tapi saya sudah jadi milik Xiao Chen. Diam, saya tak setuju. Saya jaga kamu bertahun-tahun hanya untuk kamu bawakan keuntungan besar kepada keluarga Lin, bukan untuk kamu serahkan diri kepada pengemis yang tak mampu sediakan hantaran ini. Siapa kata saya tak mampu sediakan? Inilah hantaran yang saya sediakan untuk Qing Yin. Alahai, maafkan saya kerana tak nampak nilainya. Apa benda antik nih? Beli borong dekat pasar malam ke? Nilainya mesti berpuluh ringgit. Ini khazanah negara agung, tak ternilai harganya. Kayu buruk macam ni berani mengaku khazanah negara? Lau Taijun, ini adalah khazanah negara. Cis, kau sendiri percaya ke cakap macam ni? Mengambil barang lusuh tepi jalan dan berani cuba menipu keluarga Lin saya? Ini ialah Long Shenling. Melihat arahan ini seperti melihat Dewa Naga. Semua tentera naga suci di wilayah negara naga mesti menghormati pemegang perintah ini. Saya membawa perintah ini untuk memberikan rasa selamat kepada Qing Yin. Saya mahu di seluruh wilayah negara naga, tiada siapa yang berani memandang rendah keluarga Lin. Lin Qing Yin, inikah lelaki yang kau suka, memegang tokeng palsu dan ingin berkahwin dengan anak emas keluarga Lin saya? Mimpi. Saya? Siapa yang tidak tahu Long Shenling adalah harta karun Dewa Naga? Dan kau cuba menyamar dengan tokeng buruk ini. Memandangkan keluarga Lin tidak tahu menilai barang berharga, jangan pula menyesal kemudian hari. Xiao Chen, kau semakin berani. Kau nak cakap kau adalah Dewa Naga? Xiao Chen, kau memang melampau sangat. Walaupun kau mahu buktikan diri kau tidak perlu menipu sebegitu rupa. Kau tahu tak di seluruh negara naga, tiada siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Agung itu? Kau nak bunuh keluarga Lin ke? Melutut dan minta maaf. Tidak perlu. Berani buat lawak dengan Long Shenling adalah hukuman mati. Orang suruhan, patahkan dua kakinya, dan halau dia keluar dari keluarga Lin. Gabenor sudah tiba. Selamat datang, Gabenor. Apa hal agaknya yang membuatkan Gabenor sudi datang? Hahaha. Sudah tentu hari ini saya datang, khas untuk menguruskan perkahwinan Ciklin. Sudah tentu hari ini saya datang khas untuk menikahkan Ciklin. Menikahkan? Mungkinkah ini benar? Benar Dewa Perang Naga Azura? Demi Xiao Chen, dia menjemput Tuan Besar Gabenor untuk hadir. Saya dengar ada seorang tokoh besar akan datang ke keluarga Lin hari ini. Saya datang untuk mengucapkan tahniah. Keluarga Lin dapat berbesan dengan tokoh besar itu. Sudah tentu akan menaikkan nama keluarga dan mencapai kejayaan yang cemerlang. Ini 10 bilion dolar Amerika. Hadiah perkawinan untuk guru moyang dan keluarga Lin yang berkekalan. Xiao Chen, awak benar-benar menjemput Tuan Besar Gabenor untuk menikahkan kita? Saya sudah kata, apa yang saya janji, saya pasti akan tunaikan. Lau Taijun, Gabenor wilayah Jiang, dan uang hantaran 10 bilion dolar sudah dihantar, masih tidak boleh menunjukkan keikhlasan saya? Xiao Chen, kenapa kamu di sini? Hari ini hari gembira, kamu sebagai seorang buruan muncul di sini, mahu membawa nasib malang kepada guru moyang saya? Hari ini adalah hari pertunangan saya dengan King Yin. Kalau saya tiada di sini, di mana lagi saya patut berada? Lagipun, guru kamu suruh kamu datang untuk menikahkan saya, bukan untuk buat kacau. Guru saya jelas suruh kami datang untuk menikahkan seorang tokoh besar. Mustahil orang itu kamu. Cih, cepat berambus dari sini, mencemarkan pandangan guru moyang saya. Aku akan pastikan kau hilang. Amboy, saya ingatkan, Xiao Xiao benar hebat. Sampai boleh jemput Tuan Besar Gabenor, rupanya hanya menggunakan nama tetamu mulia untuk berlagak pemurah. Sebelum Datuk Guru saya datang, cepat beredar dari sini. Datuk Guru Cikgu, siapakah Datuk Guru kamu? Datuk Guru saya ialah guru kepada Dewa Perang Naga Azure, orang yang paling misteri di seluruh negara naga. Mampu berkenan dengan anak perempuan keluarga Lin, ini adalah tuah buat kamu. Aduh, bagus sangat. Saya dah cakap, anak perempuan saya sangat cantik jelita. Mana mungkin sesuai dengan orang tak guna seperti itu. Jika diminati oleh orang yang hebat seperti ini, pada masa hadapan, Dewa Perang Naga Azura juga akan menjadi pengikut keluarga Lin saya. Puan Besar, mula Kiao Shaokun ini, sekarang pula kononnya orang besar. Nenek tak tahu dia tua atau muda, nenek suruh saya kahwin dengan dia. Pada pandangan nenek, adakah saya hanya barang dagangan? Untuk membawa manfaat kepada keluarga Lin saya, tua atau muda, kamu tetap kena kahwin. Sekumpulan manusia yang bodoh. Xiao Chen, kamu berani menghina saya? Ya,
Kamu yang saya maki, kamu tidak mengenali permata, tidak dapat membezakan yang baik dan buruk. Sayalah orang besar yang kamu sebutkan itu. Xiao Chen menyinggung perasaan keluarga Gu. Kita ingin melepaskannya pun, Gubernur Agung pasti tidak akan melepaskannya. Aduh, saya betul tidak sangka Xiao Chen. Berbohong di hadapan Gubernur Agung pun kamu berani. Saya tak tahu sama ada patut kata kamu berani ataupun kata kamu bodoh. Beraninya kamu menipu di depan Gubernur sendiri. Saya tak tahu sama ada nak kata kamu berani ataupun kamu ni tak ada otak. Saya tak menipu. Memang Dewa Perang Naga, Azura yang suruh mereka nikahkan saya. Cukuplah, Xiao Chen. Sampai sekarang kamu masih menipu. Cingyin, saya betul-betul. Saya tak kisah sama ada kamu ada duit atau ada kuasa. Saya cuma nak kamu jadi seorang lelaki yang berprinsip tinggi. Ayah yang baik untuk Yi. Tapi sekarang, perkara kecil macam ni pun kamu tak mampu buat. Cingyin, percayalah cakap saya betul tak tipu awak. Macam mana awak nak saya percaya? Percaya yang awak ni guru kepada Dewa Perang Naga Azur? Atau percaya yang awak ni orang besar yang legenda tu? Sekarang kau berani pula menipu aku. Lau, Taiyun, aku sebagai gubernur diarah datang untuk menikahkan keluarga Lin, tapi kau benarkan seorang. Buruan menghina keluarga Gu aku. Kau fikir aku senang dibuli ke? Ah, Tuan Gubernur, ini bukan salah kami, budak ni yang terlalu kurang ajar. Kau tak akan mampu tanggung akibatnya kerana mempermainkan keluarga Gu, Lau Taiyun. Kalau hari ini kau tak berikan aku penjelasan yang memuaskan, aku akan bawa tentera kepung keluarga Lin serta Merta dan tukar hari gembira kamu menjadi hari berkabung. Jenayah mengusik keluarga Gu tidak akan dapat kamu tanggung. Nenek tua, jika hari ini kamu tak bagi saya penjelasan yang memuaskan, saya akan bawa tentera kepung keluarga Lin dan tukar hari perkahwinan kamu menjadi hari berkabung. Cangge, ikut saya tunggu di hadapan villa. Dalam masa 1 jam, jika tiada hasil yang memuaskan, semua orang di dalam villa akan dihapuskan. Tiada yang tinggal. Apa? Gubernur? Macam mana ni? Xiao Chen, sungguh berani kamu. Bukan saja menipu keluarga Lin, malah berani perdaya Gubernur. Kamu nak musnahkan keluarga Lin ke? Lin Qingyin, inikah lelaki baik yang kamu cari? Adakah kamu mahu keluarga Lin dibunuh? Xiao Chen, kenapa kamu tak cepat melutut dan minta ampun? Kamu dah buat masalah besar. Ingat dengan melutut saja dah cukup? Kamu dah buat masalah besar, nak selesai dengan hanya melutut? Betul. Semua ini bermula sebab dia. Patutnya kita kopek kulit dan tarik urat dia, lepas tu hantar ke kediaman Gubernur untuk mengaku salah. Jangan, Mohan. Kau kan kawan baik kita orang. Tolonglah lepaskan dia. Kawan baik? Kau dah musnahkan pertunangan aku dengan Ye Xuans, dan kau masih berani kata kau kawan baik aku, memandangkan kau dah musnahkan pertunangan aku? Aku nak kau jadi macam aku juga. Xiao Chen, kau nak rampas perempuan dari aku. Kau rasa kau layak ke? Xiao Chen, kalau kau menipu macam ni, aku tak boleh lindungi kau. Lebih baik kau potong tangan kau sendiri, ikut Tuan Besar Gubernur balik, dan masuk penjara. Kurangnya nyawa kau masih selamat. Saya betul tidak berbohong. Memang benar saya ini. Xiao Chen, sudah sampai tahap ini, awak masih enggan bertaubat? Awak mahu heret keluarga Lin saya ke dalam masalah, sehingga keluarga Gu musnahkan kita sekeluarga? Nenek tua harap bertenang. Saya mohon, maafkan dia kali ini. Saya sendiri akan memotong dua lengannya. Awak suruh saya kahwin dengan siapapun. Saya akan ikut, saya mohon. Selamatkan nyawa dia. Qingyin tak perlu merayu padanya. Gubernur wilayah Jiang yang tak seberapa ini belum layak untuk bertindak terhadap saya. Xiao Chen, sudah di hujung nyawa, awak masih mahu berlagak? Sampai bila awak nak terus berpura-pura? Xiao Chen, dah diberi peluang pun awak tak berguna. Mari sini, ambil kepala dia dan hantar ke pejabat Gubernur sebagai ganti rugi. Siapa tu? Berani bunuh askar upahan keluarga Lin saya? Nak mampus ke? Saya Long Kue, pahlawan wanita, pertama di bawah pimpinan Dewa Naga. Keluarga Lin, awak nak bunuh saya macam mana? Sik Long Ke, kalau saya tahu itu adalah awak, saya tidak akan berani kurang ajar begini. Saya diarahkan oleh Dewa Naga untuk datang ke keluarga Lin menjadi pengiring pengantin bagi Cik Sulung, tetapi tidak disangka. Saya ternampak, awak semua menghina Dewa Naga. Keluarga Lin patut dimusnahkan. Keluarga Lin mesti dimusnahkan. Apa?
Saya ingin bergaul dengan kamu. Semua seperti orang biasa, tetapi kamu tidak berikan peluang. Saya ialah Dewa Naga. Kalau kamu Dewa Naga, kalau begitu, saya ialah Presiden Amerika. Berani cabar Maharaja Naga, Karimat. Oi, garangnya. Kamu cakap kamu ialah Dewa Naga. Jadi kamulah? Bagaimana Panglima Perang Wanita nomor 1 yang terhormat? Boleh jadi begitu mudah? Takutnya. Xiao Chen upah dia datang berlakon saja. Lao Taiyun, jangan sampai kamu tertipu dengan dia. Dia hanya seorang pelarian, macam mana dia boleh jadi Dewa Naga? Dan Long Ke ini, dia jelas hanyalah seorang pelakon. Xiao Chen, kamu berulang kali tipu saya akan tarik kulit kamu. Masih berani bersikap kurang ajar? Lao Taiyun, saya sudah buat semua yang kamu cakap. Perkahwinan saya dan King Yin masih tak boleh ditetapkan? Setuju dengan kamu. Dewa Naga itu ialah orang besar yang akan menyebabkan seluruh wilayah Jiang bergoncang bila dia bergerak. Kamu hanya orang bawahan. Berulang kali menyamar sebagai Dewa Naga, masih nak kahwin dengan anak dara keluarga Lin saya. Jangan bermimpi. Xiao Chen, adakah apa yang dia cakap itu benar? Kamu masih berani menyamar sebagai Dewa Naga? Qing Yin, Gabenor telah kawal pintu pagar villa, bukan setakat orang hidup, walaupun seekor lalat, ia pun tak boleh terbang masuk. Saya rasa orang ini, dia sengaja cari untuk tipu kamu saja. Qing Yin, Tuan Besar Gabenor, dah jaga pintu masuk villa, jangan kata orang dewasa, seekor lalat pun takkan boleh terbang masuk. Saya rasa orang ni, dia sengaja cari dan menipu awak saja. Sayang, awak kena percaya saya. Xiao Chen, jangan berlakon lagi. Sekarang patahkan kaki awak sendiri dan minta maaf pada Tuan Besar Gabenor. Cik Puan, dia memang orang yang paling mulia di negara naga, Tuan Besar Naga. Masih berlakon lagi. Betul tu. Saya cakap, awak cantik sangat, banyak benda lain boleh buat. Kenapa nak ikut Mamat ni buat kerja menipu? Berapa dia bayar awak? Saya bayar awak 10 kali ganda. Apa kata awak ikut saya? Jijik saya. Tuan Muda Kiao, Tuan Muda Kiao. Xiao Chen, awak berani biarkan orang bawahan awak pukul Tuan Muda Kiao? Keluarga Kiao adalah raja di bawah tanah. Ada ribu tentera elit, nak hapuskan awak berdua ni memang senang sangat. Bising. Awak berani pukul saya. Semua orang yang ada di sini hari ini tidak serik dan sungguh bodoh menghina Dewa Naga dan Panglima Perang ini. Menurut peraturan tentera, bagaimana patut dihukum? Hapuskan keluarga mereka, musnahkan keturunan mereka, bunuh. Xiao Chen, kamu biarkan saja orang bawahan kamu buat hal macam ni? Kamu nak kahwin dengan King Yin? Saya ini ibu mentua kamu. Kamu buat macam ni pada keluarga sendiri? Ada lagi ke hati nurani? Kamu paksa istri saya kahwin lain, tadi nak bunuh saya pula, sekarang nak cakap pasal hati nurani? Saya buat macam tu pun, sebab nak Qing Yin dapat hidup senang pada masa hadapan. Kalaulah saya tahu kamu punya kuasa sangat hebat, tak payahlah saya buat macam ni. Walaupun kamu Dewa Naga, tapi kamu tak boleh hina kami. Di mana keadilan? Di mana kewajaran? Kewajaran? Masa anak perempuan saya hampir mati kelaparan. Sebab kamu, kenapa tak cakap pasal keadilan? Masa kamu paksa istri saya kahwin lain, kenapa kamu tak cakap pasal keadilan? Hai, Qing Yin, awak tak sampai hati tengok kami mati di tangan dia, betul tak? Xiao Chen, lupakan saja. Baiklah, saya dengar cakap awak. Xiao Chen, lupakan saja. Baik, saya ikut cakap awak. Lupakan. Hari ini aku lepaskan nyawa kamu semua. Kalau kamu berani lagi menghina istri dan anak saya, nyawa kamu melayang. Long Ke, mari kita pergi. Adakah dia benar? Benar Dewa Naga? Ini tidak mungkin. Menantu yang saya tidak inginkan. Bagaimana mungkin orang yang paling mulia di muka bumi ini? Betul atau palsu, itu hanya cakap kosong Long Kue. Saya rasa budak itu hanya bergantung pada wajah manisnya dan dapat sokongan Long Kue dalam tentera naga sakti. Saya akan beritahu Tuan Pelindung Negara sekarang juga. Saya akan pastikan dia menanggung akibatnya. Beraninya dia pukul saya. Saya akan pastikan dia mati tanpa kuburan. Xiao Chen, kau tahu kau tak boleh lari, sengaja datang serah diri untuk menebus dosa? Gua Wetian, berani sungguh kamu? Tuan Long Ke. Dosa apa yang kamu nak tuduh Dewa Naga? Dewa Naga. Saya Gu Aotian, Gabenor Jiang Cheng, memberi hormat kepada Tuan Besar Naga. Ayah,
Apa yang ayah buat nih? Dia cuma seorang pelarian. Gabenor, sila bangun. Saya tak mampu menerima penghormatan hebat Gabenor ini. Salah saya sebab buta mata. Salah saya sebab buta mata. Saya memang pandang rendah orang. Tak kenal identiti Tuan. Saya akan teruskan menguruskan perkahwinan Tuan dan Ciklin. Mana berani saya susahkan Gabenor lagi. Kalau perkahwinan saya bertukar menjadi pengebumian? Dapat menguruskan perkahwinan Tuan Besar Naga adalah satu penghormatan bagi hamba. Memang saya tak berakal. Harap Dewa Naga ampunkan saya. Ayah, dia hanya seorang pelarian. Lambat laun saya akan tangkap dia balik ke penjara dewa. Kenapa ayah melutut pada dia? Macam mana kamu bercakap dengan Tuan Besar Naga? Kamu nak keluargaku menerima hukuman ke? Masih berani tak hormat Dewa Naga? Jawatan Gabenor ini memandangkan kamu dah tak nak, saya akan tunaikan. Harap Dewa Naga sudi mengampuni. Xiao Chen, mari kita pergi ambil anak perempuan kita dulu. Janganlah timbulkan masalah lagi. Baik, semua ikut kata awak. Jom kita pergi. Dewa Naga, Marshal sudah maklumkan. Saya telah sediakan rumah mewah di Jiangcheng. Sila Tuan dan Puan berpindah ke sana. Tidak perlu. Kami perlu balik ke keluarga Xiao dahulu. Kalaulah saya tahu dia Dewa Naga lebih awal, sepatutnya hari ini saya menyediakan hadiah yang lumayan. Saya bukan sahaja kehilangan satu peluang untuk berbuat baik kepada Dewa Naga. Malah saya telah menyinggung perasaannya. Jika Dewa Naga menyalahkan kita nanti, kita tidak akan mampu menanggungnya. Apa guna jadi Dewa Naga? Dia tetap hanya seorang Samseng yang tahu membunuh sahaja. Aduh, saya terlalu manjakan kamu selama ini. Sebab itulah kamu jadi terlalu berani dan tidak hormat kepada sesiapa. Kamu belum layak untuk mengetahui betapa hebatnya Dewa Naga. Kalau betul dia sekuat yang kamu semua katakan, mengapa dia pula dikurung di penjara dewa selama 5 tahun? Kalau bukan karena Dewa Naga bersedia mengambil risiko untuk mengelakkan pertikaian dua negara, dia rela dipenjarakan selama 5 tahun untuk meredakan pertempuran di seluruh dunia ini. Apalagi yang boleh memenjarakannya? Selepas ini, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya lagi. Saya tidak peduli betapa hebat kemahirannya. Dia sekarang adalah seorang banduan yang melarikan diri. Melarikan diri dari penjara bermakna mencabar kewibawaan negara naga dan menghina undang negara naga. Kamu? Jika Anda enggan bertindak, saya akan menjemput guru utama saya untuk turun tangan dan tangkap dia kembali ke penjara dewa. Long Kue dah pergi jemput. Yi, mulai hari ini kita sekeluarga akan hidup bahagia bersama. Baik. Xiao Chen, awak betul-betul Dewa Naga ke? Long Kue dan Gabenor wilayah. Jiang dah beri pengakuan. Awak masih tak percaya? Bukan tak percaya, cuma tak sangka selepas awak pergi bertahun-tahun, awak mencapai pangkat setinggi ini dalam tentera. Kalau ayah awak masih hidup, tentu dia bangga dengan awak. Apa maksud awak dengan kata tu, ayah saya bukannya sihat walafiat ke? Xiao Chen, awak tak tahu ke? Masa dapat tahu awak dipenjarakan dulu, Pakcik dan Makcik cuba sedaya upaya nak selamatkan awak. Mereka jual semua harta benda dan merayu pada Tuan Muda Kiau untuk membantu awak. Keluarga Xiao dah jatuh miskin. Malah, villa keluarga Xiao pun dah bertukar milik kepada Kiau. Apa? Kiau Xiao Kun ambil duit tu tapi tak buat apa. Apa? Pakcik terlalu marah sampaikan meninggal dunia, Makcik pun dihalau keluar dari keluarga Xiao. Sekarang hidup merempat. Jadi, mak saya sekarang dekat mana? Saya tak tahu. Hello? Xiao Chen, mak kau sekarang dalam tangan aku. Kalau kau nak mak kau hidup, datang ke Dewan Besar Meijing, aku tunggu kau. Kiau Xiao Kun, apa sebenarnya yang kau nak buat? Nak buat apa? Kau dah buat aku hilang. Muka depan semua orang. Aku mesti tuntut balik hutang nih. 3 minit. Kalau kau lambat seminit, aku akan cederakan dia. Hahaha. Kiau Xiao Kun. Tuan Muda Kiau, ampunkan saya. Tuan Muda Kiau, ampunkan saya. Ampunkan kau? Anak kau dah patahkan 2 gigi aku akan lumpuhkan 2 tangan dan 2 kaki kau. Adil kan? Anak saya dah keluar penjara. Anak saya masih hidup. Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau, beritahu saya, di mana anak saya sekarang? Rindu anak kau? Jangan risau. Pergi kau. Aku akan hantar kau berjumpa dengan anak kau di neraka sekarang juga. Kiau Xiao Kun, kau memang celaka. Makcik tak apa. Apa ke? Makcik. Chen, akhirnya kamu balik juga. Mak. Anak mak ni terlambat balik. Kiau Xiao Kun, kau patut mati. Nak,
Kamu susah payah baru balik, janganlah buat hal lagi, cepat minta maaf pada Tuan Muda Kiau. Mak, tak sakit pun, tahan sekejap, oke? Mak, tak perlu minta maaf pada binatang macam ni. Berani sentuh mak saya akan pastikan seluruh keluarga Kiau menderita dan musnah. Mak, tak payah minta maaf dekat binatang macam ni. Berani sentuh mak saya akan pastikan seluruh keluarga Kiau mampus bersama. Xiao Chen, jangan seronok sangat. Saya sudah laporkan tentang awak lari dari penjara dan menyamar sebagai Dewa Naga. Saya rasa orang yang akan musnah seluruh keturunan adalah awak. Hari ini saya akan tunjukkan di hadapan semua orang bagaimana saya menghapuskan seluruh keturunan awak. Lari dari penjara? Xiao Chen, awak dah gila ke? Hukuman awak tinggal 2 tahun saja. Macam mana awak berani lari? Cepat pergi minta maaf dekat Tuan Muda Kiau. Mak, orang macam ni tak layak saya minta maaf. Keluarga Xiao kita sudah jatuh. Tak ada duit, tak ada kuasa. Awak rendahkanlah diri awak, cepat pergi minta maaf. Mak, sekarang saya sudah berjaya. Selepas ini, kita tak perlu takut lagi pada orang macam ni. Kenapa awak degil sangat nih? Kalau awak tak minta maaf, awak nak masuk penjara balik ke? Awak minta maaf pun tak guna. Awak lari dari penjara sesuka hati. Kalau ditangkap balik oleh Marshal, hukuman mati sekurang-kurangnya. Saya akan jemput semua orang kaya wilayah Jiang, biar mereka saksikan macam mana awak dan mak awak mati di tangan saya. Saksikan macam mana keluarga Xiao terputus keturunan. Kiau Xiao Kun. Oh, termasuk juga istri awak. Saya akan pastikan di hadapan semua orang, dia akan menjadi wanita saya. Saya akan rakamnya menjadi video dan tayangkannya berulang kali di papan iklan utama wilayah Jiang. Tutup mulut busuk kau tu. Tutup mulut kotor kau. Xiao Chen, kau dah nak mampus pun masih berani nak pukul aku? Xiao Chen, macam mana saya boleh dapat anak yang kurang ajar macam kamu nih? Kenapa kamu terburu-buru sangat? Tak boleh ke kalau ada masalah? Kamu sabar sikit, takkanlah kamu dah duduk penjara selama beberapa tahun, masih tak puas lagi? Mak, untuk orang macam ni kita tak perlu bertolak ansur. Kamu betul buat saya kecewa. Keluarga Xiao kita sudah musnah, saya kutip barang lusuh, kamu pula duduk penjara. Macam mana kita nak lawan keluarga bangsawan nih? Cepat pergi minta maaf pada Tuan Muda Kiau. Minta dia berbelas kasihan. Lepaskan kamu. Panglima Pelindung Negara sudah dalam perjalanan ke wilayah Jiang. Sekarang walaupun dia melutut panggil aku Datuk, tiada sesiapa pun yang boleh selamatkan dia. Habislah. Dah tamat sepenuhnya. Keluarga Xiao kita nih memang nak pupus terus. Panglima Pelindung Negara tiba. Panglima Pelindung Negara dah sampai. Dia nak tangkap kamu masuk penjara balik ke? Cepat lari. Mak, jangan risau. Tak pasti lagi siapa yang akan masuk penjara nanti. Ah, Tuan Panglima, akhirnya Tuan sampai juga. Budak inilah, dia melakukan jenayah besar, menyamar sebagai Tuan Besar Naga, dan juga memukul saya. Tuan mesti tolong saya. Hei Marshal Agung, akhirnya Tuan sampai juga. Budak ini dia telah melakukan jenayah besar, menyamar sebagai Tuan Besar Naga, dan malah memukul saya. Tuan mesti tunaikan keadilan untuk saya. Aku nak tengok siapa yang berani menyamar sebagai Maharaja Naga. Ah, Tuan Besar Naga. Hebat sungguh aura kamu. Semasa rumah saya dirampas, saya tak nampak pun kamu datang untuk berikan keadilan. Ayah saya mati tragis, ibu saya cedera parah, isteri dan anak perempuan saya dihina. Adakah kamu lakukan apa-apa? Sekarang saya pukul seorang tuan muda yang tak seberapa ini. Kamu terus datang untuk mengendalikan keadilan. Saya. Kamu ini Marshal Pelindung Negara atau anjing keluarga Kiau? Patik mengakui kesalahan, mohon Naga Besar ampunkan nyawa Patik. Marshal Agung? Bukan, Marshal Agung, Tuan silap orang ke? Dia hanyalah seorang pelarian, macam mana mungkin dia Naga Besar? Dia memang palsu. Dialah orang yang kamu suruh saya uruskan. Betul. Hei, Marshal, saya berjaya melaporkan, bukankah saya patut dapat ganjaran? Betul, memang wajar diberi ganjaran. Ini ialah lencana naga. Diberikan kepada keluarga Kiau. Xiao Chen, tengok nih. Inilah lencana naga yang sebenar. Yang awak punya tu hanyalah barang palsu. Semua askar naga di negara naga menganggap pemegang lencana ini sebagai yang mulia. Hanya satu sahaja di dunia ini, tak sangka ia jatuh ke tangan keluarga Kiau. Kalau macam tu, saya kena ucap tahniah kepada Tuan Muda Kiau lah. Apa yang berlaku nih? Lencana naga, bagus.
Apabila lencana ini tiba, gendang perang akan berbunyi. Sesiapa yang mendapat token ini, seluruh kaum dan keturunannya akan lenyap. Titah Longshan itu hebat. Titah ini berkuat kuasa sehingga gendang perang berbunyi. Sesiapa yang memiliki token ini, mati, musnah keturunan, dan pupus zuriatnya. Xiao Chen, awak tak boleh bunuh saya. Geran tanah keluarga awak masih ada pada saya. Abu bapa awak pun ada pada saya. Awak tak nak bapa awak mati nanti? Tak tentram ke? Awak masih berani ugut saya? Tak, bukan macam tu, Xiao Chen. Kita kan kira kawan juga. Tolonglah. Disebabkan kebaikan ini, lepaskanlah saya. Ya, lepaskan saya. Kawan, awak rampas isteri saya dan juga ambil harta keluarga saya. Hina pula ibu saya. Awak panggil ni kawan? Tidak, bukan macam tu. Datin besar keluarga Lin yang berkeras nak kahwinkan anak perempuannya dengan saya. Saya pun tak ada. Cakap betul-betul. Bukan. Masa awak dipenjarakan, sayalah yang tolong Pak Cik. Sama fikirkan cara untuk bantu awak keluar dari penjara. Cakap betul-betul. Sejujurnya, kalau begitu, saya serahkan separuh daripada saham keluarga Kiau kepada awak. Bagaimana? Tidak. Semua saham, lepaskan saya. Awak ingat saya pandang duit awak yang sedikit ni ke? Maafkan saya. Saya silap. Saya telah melakukan kejahatan dan penuh dengan dosa. Begini. Esok juga saya akan pulangkan geran kediaman, Xiao dan abu ayah awak. Saya merayu agar awak lepaskan saya kali ini. Maafkan saya silap. Saya takkan berani lagi. Awak tak layak. Chen, kamu bunuh Tuan Muda Kiau? Macam mana ni? Puan tak perlu risau. Apa sangat keluarga Kiau yang tak seberapa tu. Sesiapa yang menyinggung Dewa Naga, keluarga Kiau pasti akan musnah. Bukan sahaja keluarga Kiau, tiada sesiapa pun di negara naga berani menyinggung Tuan Muda Xiao. Dewa Naga? Kamu Dewa Naga? Betul, Mak. Selepas ini kita tak perlu. Takut lagi orang lain membuli kita. Tuan Besar Naga, saya akan bawa orang-orang saya membersihkan Saki bagi keluarga Kiau dengan segera supaya tiada masalah di masa hadapan. Chen, kamu sudah berjaya. Arwah ayah kamu di sana kalau nampak semua ini, dia pasti akan tenang. Mak Cik. Doktor, hai doktor. Cepat selamatkan mak saya. Dah bayar duit ke? Dah masuk? Kecederaan mak kamu ni agak serius. Macam ni, kamu pergi bayar deposit sebanyak Rp130.000 sekarang, baru datang balik. Hai doktor, tolong selamatkan mak saya dulu. Saya akan pergi bayar sekarang. Mana dokter? Mana semua dokter dah lesap? Oh, Cik Bai. Kumpulkan semua dokter di hospital ini buat kerja betul-betul. Xiao Chen, kamu rupanya masih hidup. Bai Mohan. Kiau Xiao Kun si tak guna itu, perkara kecil macam ni pun tak boleh buat. Macam kamu ni pun tak mati, macam mana pula saya nak mati? Kau. Keadaan ibu saya kritikal, tolong hantar dokter. Rawat ibu saya sekarang juga. Saya akan... Berhenti. Semua dokter di hospital ini hari ini mesti utamakan rawatan untuk saya dahulu. Adapun kamu, tunggu di sini. Mohan, awak nampak baik-baik saya. Tak macam orang sakit pun. Mak Cik awak tu. Apa yang tak sakit? Luka besar dekat muka saya ni, awak tak nampak ke? Mohan, luka di muka awak akan sembuh dalam beberapa hari. Awak tak boleh panggil semua dokter di hospital ni. Muka saya ni terlalu cantik, parut yang begitu dalam. Tentulah saya kena panggil semua dokter di hospital ini untuk merawat saya dengan baik, merawat dengan teliti. Panggil semua dokter di hospital ni, datang sini sekarang. Hari ini, hospital ini tak terima sesiapapun. Kau. Mohan, tolonglah jaga air muka saya. Tinggalkan seorang dokter untuk merawat Mak Cik tu. Boleh tak? Ya? Jaga air muka kau? Kau hanyalah perempuan murahan. Kenapa pula saya perlu jaga air muka kau? Beri muka pada kau? Kau ni perempuan sundal. Apa hak aku nak bagi muka pada kau? Bai Mohan, aku biarkan kau berulang kali. Sebab aku anggap kau kawan Ching Yin, tapi kau tak nak insaf, malah makin melampau. Xiao Chen, kau berani pukul aku? Kenapa kalau aku pukul kau? Kalau ada lain kali, aku akan hapuskan seluruh keluarga kau. Besar sungguh cakap kau.
Keluarga baik aku dilindungi oleh orang hebat. Kau nih bekas banduan, kau layak ke? Hari ini semua dokter di hospital nih akan rawat aku. Manakala mak kau, tunggu mati jelah. Muka kau yang rosak nih masih berbaloi untuk dirawat? Kau berani pukul aku lagi? Kalau muka aku ada parut, aku akan pastikan mak kau ikut mampus. Muka macam kau nih, kalau cacat pun macam dah buat pembedahan plastik. Kau apa kau? Dah hodoh macam ni, tapi masih tak sedar diri. Xiao Chen, Mohan nih pemegang saham di hospital nih. Kalau awak buat dia marah, tak ada sesiapa yang berani rawat makcik nanti. Aku tak percaya mereka boleh buat sesuka hati dalam hospital ni. Sekarang juga aku pergi bayar kos perubatan, cepat bedah mak aku. Cepat, selamatkan mak aku. Kalau tidak, aku akan ratakan hospital ni. tak dengar ke istri kau cakap, aku nih pemegang saham di hospital nih. Siapa berani bergerak tanpa arahan aku? Xiao Chen, awak nih bodoh lah. Awak dah buat Mohan marah. Awak nak makcik mati dekat hospital ni ke? Nak dokter selamatkan mak kau? Melututlah merayu pada aku. Kalau tidak, tunggulah masa untuk kebumikan mak kau. Kalau nak dokter selamatkan mak kau, melututlah dan merayu pada aku. Kalau tak, tunggulah untuk uruskan mayat mak kau. Kalian ini dokter, hati mesti murni. Adakah wajar biarkan pesakit begitu sahaja? Budak, di hospital ini bukan bergantung pada omong kosong moral yang kau sebutkan itu. Tak ada duit, tak ada kuasa, mak kau memang akan mampus. Baik, memandangkan kau hanya kenal kuasa, biar aku tunjukkan siapa yang paling berkuasa di hospital ini. Bai Mohan, apalah sangat seorang pemegang saham. Sekarang juga aku beli hospital ni. Amboi, nak beli hospital aku pula? Besar sungguh cakap kau. Xiao Chen, sudahlah. Jom kita pindah hospital sekarang. Mungkin kita masih boleh selamatkan makcik. Dah terlambat. Aku nak tengok dengan mata kepala aku sendiri. Mak kau mati depan kau. 3 minit, aku nak beli di Yiyuan. 3 minit, saya akan ambil alih hospital pertama. Xiao Chen, nak ambil alih hospital bukan semudah itu. Siap cakap 3 minit lagi. Kalau sekejap lagi awak tak dapat ambil alih, macam mana awak nak selesaikan masalah ni? Masih berlakon lagi, telepon lagi, hubungi sugar daddy awak tu ya. Sugar daddy? Apa maksud awak dengan kata itu? King Yin, awak tak tahu lagi kan? Semua ini sebab dia memikat Long Kue, jadi simpanan Long Ke. Sebab itu Tuan Long Ke sanggup ikut dia berlakon drama besar. Xiao Chen, apa yang dia cakap ni betul ke bohong? Sudah tentu betul. Kalau tidak, macam mana dia, seorang bekas banduan, boleh dapatkan Tuan Long Kue untuk menemaninya berlakon? Saya betul tak tahu. Dulu awak pergi berperang, atau awak pergi jadi simpanan orang? Jaga mulut kamu. Baik, saya dah agakkan. Kamu dah termakan kata-kata sendiri ya? Kamu fikir saya sama macam kamu, yang sanggup merangkak ke katil sesiapa sahaja demi kuasa dan kekayaan? Kamu suci, kamu hebatlah. Orang suruhan, kalau dia keluar dari sini, saya nak lihat mak dia mati sakit di tepi jalan. Berhenti. Marshal Agung. Hospital ini telah didaftarkan di bawah nama Anda, Sila Semak. Hospital ini adalah aset keluarga Bai. Macam mana si tak guna ni boleh ambil sesuka hati? Xiao Chen, apa hela yang kamu gunakan? Tak kira apa hela yang saya gunakan, sekarang hospital ini sudah bertukar nama kepada saya. Masih tak mahu cepat pergi rawat mak saya? Kalau apa berlaku pada mak saya, kamu sanggup tanggung ke? Aduh, ya. Saya akan pergi sediakan bilik dan dokter terbaik sekarang juga. Mari kita rawat wanita tua itu sekarang juga. Marshal, Tuan Muda Kiau, jemput Anda datang ke sini untuk memberi keadilan kepada kami, bukan untuk menjadi pelindung kepada si tak guna ini. Keluarga Kiau sudah musnah, berani menyinggung Tuan Besar Naga. Adakah kamu ingin mengikut jejak Kiau Xiaokun? Dewa Naga, dia hanyalah penjenayah yang pernah dipenjarakan. Macam mana mungkin dia Dewa Naga sebenar? Ini mustahil. Marshal, adakah kamu ditipu olehnya? Dia hanyalah lelaki simpanan yang dibela oleh Long Ke. Dewa Naga, dia yang pernah dipenjara, macam tikus jalanan. Bagaimana mungkin dia Dewa Naga yang sebenar? Ini tidak mungkin. Marshal, awak kena tipu dengan dia ke? Dia hanyalah lelaki simpanan Long Ke. Dewa Naga, keluarga Bai telah berulang kali menghina. Mereka patut dihukum mati. Mohon Dewa Naga, arahkan agar dia dibunuh.
Tidak. Xiao Chen, saya tahu saya salah. Lepaskanlah saya. Qingyin, kita kawan baik. Dulu saya memang tak tahu apa. Tolonglah. Demi persahabatan, kita selama ini, awak tak nak tengok saya mati di sini kan? Sekarang baru nak kata kita kawan baik. Dulu masa awak hampir menyebabkan saya dirogol oleh Tuan Muda Kiau. Kenapa awak tak cakap macam ni? Dulu Kiau Xiao Kunsi, kepara tu guna kata manis, saya juga tertipu dengannya. Ingatkan dia betul. Betul boleh bagi awak kebahagiaan? Semua salah saya, ini semua kesilapan saya. Qingyin, awak berhati mulia, lepaskanlah saya. Tapi, lagipun, Bailin dua keluarga kita nih, rakan turun, temurun, keluarga Lin awak boleh jadi macam hari ini, banyak dibantu oleh suntikan dana dari keluarga baik kami. Kalau bibir tiada gigi pun merana, kalau saya mati, keluarga Lin awak pun takkan senang lenang. Berani ugut aku? Tak berani. Xiao Chen. Hari ini aku lepaskan kau sekali, berambus. Baik. Ya. Berambus. Saya akan berambus sekarang. Kurang ajar betul. Di khalayak ramai, dia suruh saya melutut pada si anak haram itu. Marwa, keluarga bayi saya tercalar teruk. Cik Bai, sabar. Dan kau, sebaik sahaja si Xiao itu, beri arahan, kau pun berlari laju ke sana, nak rawat dia. Kau tak lupa, bukan? Siapa tuan kau yang sebenar? Mana saya berani. Cuma Xiao Chen ini berstatus tinggi, dan ada arahan daripada Tuan Besar Naga, saya tak berani nak ingkar. Apa yang nak ditakutkan sangat dengan Dewa Naga? Dia dikurung dalam penjara selama 3 tahun kerana membunuh Raja Anjing. Tetapi dia sudah dilepaskan sekarang, dan dia ada jenderal yang bersamanya. Kalau kita menyinggung perasaannya, adakah ia akan... Apa yang nak ditakutkan? Keluarga Bai. Saya ada pelindung hebat. Saya dah maklumkan, hal Dewa Naga, lari dari penjara kepada orang-orang Dongdao. Orang-orang Dongdao tahu, orang yang membunuh Raja Anjing mereka sedang bebas berkeliaran. Mereka tengah marah besar dan nak tangkap dia balik. Maksud Cik Bai, gunakan orang Dongdao untuk bunuh dia? Wilayah Jiang ini rumit, walaupun dia Dewa Naga. Kalau dia sakitkan hati saya, dia akan mati di wilayah Jiang. Dan lagi satu, saya nak kamu uruskan satu hal untuk saya. Cik Bai, silakan berikan arahan. Mak Xiao Chen kan sedang dirawat di hospital. Saya nak kamu rawat dia dengan baik dan bertanggung jawab, faham? Serahkan sahaja pada saya. Cik Bai jangan risau, saya akan pastikan dia merana seumur hidup. Minumlah, baru boleh rawat penyakit awak nih. Mak. Kenapa dengan mak saya nih? Mungkin tersedak masa saya suapkan ubat. Ada setengah mangkuk lagi nih. Tuan Muda Xiao, biar saya suapkan habis dulu, lepas tu baru kita bincang. Bau apa nih? Kenapa busuk sangat? Biasalah, ubat yang baik selalunya pahit. Lagipun, penyakit ibu awak terlalu serius, hanya ubat ini sahaja yang boleh menyelamatkan dia. Tambahan pula, saya dah rebus ubat nih selama 3 jam. Tak boleh membazir nih. Biar saya suapkan dia dulu. Tapi hari ini dah 3 mangkuk, dia minum. Sakit apa sebenarnya? Kenapa perlu minum banyak sangat ubat? Saya nih orang lama di hospital pertama. Awak nak halang saya suapkan ubat kepada pesakit ya. Kalau terjadi apa-apa pada ibu awak nanti, awak menyesal pun dah tak guna. Kenapa mak saya dah minum banyak ubat, bukan sahaja tak sembuh, tapi nafas dia jadi makin lemah? Ini. Ubat apa nih sebenarnya? Ini adalah resipi rahasia, turun-temurun keluarga saya. Tak boleh dikongsikan. Ubat apa? Kalau tak nak beritahu, saya pastikan resipi ubat keluarga. Awak ni terhenti pada generasi awak sahaja. Jinsia. Apa? Beraninya bagi mak saya minum benda macam tu. Kau nak mampus agaknya. Berhenti. Xiao Chen, tak sangka saya datang ke hospital, boleh pula jumpa awak buat huru, harakat sini. Mata mana yang nampak saya buat huru, hara? Dia yang jelas buat masalah. Saya dah nampak dengan mata kepala sendiri,
Awak masih berani bagi alasan. Saya dah beli hospital ni. Saya nak ajar pekerja hospital saya sendiri, bukan urusan cikgu untuk campur tangan kan? Awak pukul orang di khalayak ramai, memang patut saya uruskan? Ada lori najis lalu depan pintu. Awak mesti nak ambil sudu, cuba rasa kemasinannya, ya? Menyibuk betul. Awak... Cik, biarlah. Dia orang yang berkuasa besar. Janganlah Cik susahkan diri. Kerana orang biasa macam saya nih dan bermusuhan dengan orang hebat macam dia. Dia adalah tuan besar naga yang disegani, nak pukul atau bunuh orang kecil macam kami nih. Hanya boleh biarkan saja. Jangan risau. Tak kira betapa kuatnya kuasa dia. Berani buat masalah di hospital pertama, bunuh orang secara terbuka, saya pasti akan tangkap dia balik ke penjara dewa, hukum dia atas pelbagai kesalahan, dalam penjara, kurung dia selama 10 tahun lagi. Pasukan khas ada kapten macam awak, baiklah dibubarkan saja. Langsung tak ada otak punya orang. Xiao Chen, awak yang berkedudukan Dewa Naga, sepatutnya lebih tahu tentang mematuhi arahan tentera. Di hadapan khalayak ramai, menyakiti orang awam yang tak bersalah, bukankah itu patut dihukum? Jangan kata saya kurung awak, walaupun saya turunkan awak dari jabatan Dewa Naga, itu pun boleh jadi. Tamparan ini untuk kamu sebab tak tahu beza yang benar dan salah dan bertindak melulu. Awak? Tamparan ini adalah daripada guru kamu, mengajar kamu yang apa dilihat tak semestinya benar. Saya nampak dengan mata kepala sendiri, awak masih berani berdalih? Nampak dengan mata sendiri? Kamu cuma nampak saya pukul dia, kamu nampak dia beri ubat kepada ibu saya dan cuba bunuh ibu saya ke? Kamu nampak dia menggunakan racun dan mencederakan pesakit ke? Saya... Tamparan ini adalah amaran untuk kamu. Jangan buat keputusan di sini tanpa siasatan yang teliti. Kalau bukan sebab saya hentikan dia tepat pada masanya, tak tahulah berapa ramai lagi yang akan mati di tangan dukun bodoh macam ni. Orang yang hanya tahu kuasa, sampah yang tak ada perasaan belas kasihan. Jangankan pukul dia, walaupun saya bunuh dia, apa yang kamu boleh buat? Walaupun begitu, awak tak sepatutnya bertindak sendiri, pukul orang di khalayak ramai. Awak boleh buat laporan polis, kami akan uruskan. Kamu uruskan? Masa ayah saya ditipu dan muntah darah sehingga mati, kamu uruskan ke? Masa ibu saya kutip barang lusuh sampai tak cukup makan, kamu uruskan ke? Saya... Masa keluarga saya dibuli, kamu tak peduli. Sekarang kamu datang bising depan saya. Tak payah cakap pasal musnahkan dukun bodoh ni. Kalau kamu berani cakap lagi, saya akan musnahkan seluruh keluarga Gu. Tak peduli kepentingan negara, bunuh maharaja anjing negara jiran. Sekarang pula tak peduli reputasi Longshen, bunuh rakyat tak berdosa. Saya rasa Longshen macam awak nih, tak payahlah jadi lagi. Saya akan pergi sekarang juga, minta Datuk Guru keluar, dan uruskan sampah macam awak nih. Saya tabik hormat, Chen Shao. Jangan cakap banyak. Dewa Naga betul sudah melarikan diri dari penjara. Betul, dia memang sudah melarikan diri, malah beberapa hari lepas, dia sempat sampai ke wilayah Jiang dan membuat huru hara. Berani betul dia. Saya rasa dia langsung tidak menyesal. Bukan itu sahaja. Dia tahu saya orang bawahan Tuan Muda, tapi dia masih menghina saya dengan teruk dan merampas hospital saya. Ini jelas menunjukkan dia tidak menghormati Tuan Muda langsung. Kurang ajar. Sesuka hati membunuh anjing di Raja Dongdao, lepas tu melarikan diri pula. Saya rasa dia sengaja nak mencetuskan perang antara dua negara. Betul-betul. Xiao Chen patut dihukum mati. Orang macam ni tak boleh dibiarkan hidup. Jangan risau. Pihak Dongdao menghantar saya ke sini untuk urusan ini. Darah Dewa Naga akan digunakan untuk membalas dendam demi roh anjing di Raja di syurga. Kalau bunuh dia begitu sahaja, bukankah itu macam memudahkannya? Membunuhnya begitu sahaja, bukankah itu akan memudahkan kerjanya? Maksud kamu? Membunuh istri, ibu, dan merampas anak perempuan. Saya mau dia menderita teruk. Sungguh kejam. Saya suka. Ada lagi? Istrinya, Lin Qingyin, seorang yang cantik. Nanti kita hadiahkan dia kepada Chen Shao. Apa sahaja yang Tuan mahu buat, semuanya mengikut kehendak Tuan. Memang kamu faham saya. Lin Qingyin, disebabkan kamu, saya kehilangan pertunangan. Saya dengan Dewa Perang Naga Azure. Siapa kamu untuk menjadi Puan Dewa Naga yang gah? Saya, mahu kamu jatuh dari langit dan jadi sama macam saya. Jangan belasah. Jangan belasah lagi. Mak, dah selesai. Dah selamat. Jangan takut, Mak. Jangan takut. Chen,
Saya tak bermimpi kan? Kamu betul-betul sudah balik? Mak, saya minta maaf kerana lambat balik. Saya tak akan pergi lagi selepas ini. Mak jangan risau, selepas ini tiada sesiapa pun akan buli kita lagi. Baguslah kalau macam tu. Syukurlah. Mak, rasa macam mana? Nasib baik awak sedar awal dan tukar doktor dengan segera. Doktor kata, cuma perlu berehat sebentar saja. Semua ini terima. Kasih kepada penjagaan rapi King Yin. Chen, kamu kena layan dia dengan baik. Mak jangan bimbang. Sepanjang hidup ini, saya hanya akan pilih Ching Yin. Xiao Chen, memandangkan Mak Cik dah hampir sembuh, saya patut balik sekarang. Terima kasih atas segala penat lelah awak beberapa hari ini. Yi dah tunggu awak di villa. Saya akan hantar awak balik untuk bertemu anak kita dan berehat. Saya tak boleh balik dengan awak dulu. Saya perlu balik ke keluarga Lin sekejap. Balik rumah, keluarga Lin dah buat kita macam ni, awak masih nak balik? Saya melahirkan anak tanpa berkahwin, sudah beberapa tahun. Wilayah Jiang mengata di belakang saya. Sekarang saya tak ada status yang sah, dan kalau saya balik tinggal dengan awak, saya risau. Wilayah Jiang akan mengejek keluarga Lin kerana melahirkan anak yang tak tahu jaga diri. Awak jangan risau. Sekarang juga saya akan minta Gubernur Jiang Cheng hantar awak balik dan hantar hantaran perkahwinan sekali. 3 hari lagi, saya akan adakan majlis perkahwinan di hotel terkemuka Jiang Cheng dan membawa awak pulang dengan penuh kemuliaan. Datuk Guru, murid kamu, Gu Changge, memohon untuk berjumpa Datuk Guru. Datuk Guru, saya tahu Datuk Guru ada di sini. Ada penjenayah yang bermaharajalela di wilayah Jiang. Dia berpangkat tinggi. Saya tiada kuasa untuk menghukumnya. Mohon Datuk Guru keluar. Aduh, bising sungguh. Dia melanggar arahan ketenteraan, membunuh Raja Anjing Dongdao sesuka hati, melanggar undang, lari dari penjara sendiri, dan sekarang dia berani membunuh orang di jalanan. Selagi orang ini tidak dihapuskan, wilayah Jiang tidak akan aman selama-lamanya. Mohon Datuk Guru ambil tindakan. Dia masih nak suruh aku uruskan diri aku sendiri? Nak kata dia tak berakal pun dah macam memuji dia. Betul bodoh, tak boleh diajar. Datuk Guru, kalau Datuk Guru tidak keluar, Changge akan terus melutut di sini. Mohon Datuk Guru pertimbangkan rakyat wilayah Jiang dan ambil tindakan untuk menghukum penjenayah ini. Bagus. Datuk Guru bersetuju untuk keluar. 3 hari dari sekarang, buatlah majlis di hotel utama wilayah Jiang, jemputlah semua orang kenamaan wilayah Jiang. Selagi kamu mahu, aku boleh di hadapan semua orang uruskan penjenayah itu. Macam mana? Baik, Datuk Guru, saya akan segera sediakan majlis itu dan menjemput pembesar wilayah Jiang. Kenapa suara ini macam pernah saya dengar? Kebetulan, aku boleh guna majlis ini di hadapan semua orang, berikan King Yin perkahwinan yang paling mewah. Bila dia tahu yang aku Shi, Datuk Guru yang dia rayu cari, apakah riak wajah yang akan ditunjukkan Gu Changge? Nenek, Kamu masih tahu jalan pulang? Saya ingat kamu sudah terlalu buta kerana dipujuk orang lain, terus mengikut mereka sampai lupa diri. Nenek, kenapa nenek bercakap kasar sangat nih? Saya yang bercakap kasar atau kamu yang buat hal memalukan? Kek. Tuan Gubernur, adakah Tuan datang untuk menyalahkan keluarga Lin kerana hal yang berlaku sebelum ini? Perkara sebelum ini hanyalah salah faham. Salah faham? Mana mungkin saya berani menyalahkan ahli keluarga Dewa Naga. Saya datang hari ini khusus untuk memohon maaf kepada nenek. Oh, semua ini untuk keluarga Lin? Sudah tentu. Ini bukan apalagi Dewa Naga sudah mula merancang perkahwinan dan pada masa itu keluargaku akan membawakan hadiah yang lebih mewah. Bagus. Sungguh hebat. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Aduh, saya tak sangka yang sampah ini selepas 3 tahun dipenjarakan, rupanya adalah Dewa Naga yang terkenal. Nenek, memandangkan Xiao Chen sudah membuktikan identitinya mengenai perkahwinan kami, bolehkah kita? Tiada masalah. Sudah tentu tiada masalah. Namun begitu, saya ada satu syarat lagi. Syarat apa lagi? Dulu saya tak tahu yang Xiao Chen adalah Dewa Naga, jadi saya minta hantaran sikit sahaja. Sikit?
Nenek, ini 650 juta ringgit. Tahu? Memandangkan dia Dewa Naga, hantaran yang dia beri kepada keluarga Lin tidak boleh kurang daripada jumlah ini. 6.500.000.000 ringgit. 6.500.000.000 ringgit? Nenek, walaupun Xiao Chen itu Dewa Naga, tapi dia pun susah nak kumpul duit sebanyak itu. Ini betul. Betul kawinkan anak perempuan, atau menjual anak perempuan. Kau ni memang tak sedar diri. Dasar tak tahu diuntung, belum kahwin lagi dah berpihak padanya. Tapi, Lin Qingyin, saya beritahu awak, selepas berkahwin, awak mesti pegang kuasa keuangan sepenuhnya, gunakan pengaruh menantu kita yang baik itu, untuk melonjakkan keluarga Lin ke tahap tertinggi. Saya kawin dengan Xiao Chen, bukan sebab kuasa dan wang ringgitnya. Nampaknya, awak ni memang dah buta hati. Kenapalah saya lahirkan anak yang tak guna macam awak ni? Asyik nak beri duit pada orang. Seorang lelaki saja dah buat awak, tak tahu apa lagi. Nenek, ada berita buruk. Malapetaka dah berlaku. Kenapa tergesa? Gesa sangat. Tak bolehkah bercakap elok-elok? Syarikat kita diserang penggodam, sekarang harga saham dah jatuh teruk, keluarga Bai pula menghasut pemegang saham untuk menarik balik pelaburan. Kami sekarang sudah kehabisan modal tunai, banyak proyek tertangguh dan hampir terbengkalai. Apa? Kenapa jadi macam ni? Rakan kerjasama kita juga, ramai yang menolak kerjasama, memilih untuk membatalkan kontrak. Mereka kata... Kata apa? Mereka kata, ia diatur oleh Chen Shao dari Jingdu. Lao Taijun, kalau keadaan berterusan begini, keluarga Lin akan muflis. Chen Shao? Chen Shao ialah orang terkaya di Jingdu. Kenapa tiba-tiba dia menyerang kita? Lao Taijun, awak oke tak? Kenapa jadi macam ni? Ini jelas memaksa keluarga Lin ke jalan buntu. Kenapa Mohan tarik balik pelaburan? Pergi cepat. Merayulah kepada Mohan. Selagi dia tak tarik balik pelaburan, syarikat kita masih boleh bertahan untuk seketika. Kenapa saya tarik balik pelaburan? Lao Taijun tak jelas lagi ke? Mohan, keluarga. Kita dah lama berkawan. Kenapa awak buat keluarga Lin macam ni? Memang keluarga Lin awak yang tamak haloba dan tak mengenang budi dengan menyerang keluarga baik kami dahulu. Mana mungkin, mana saya berani. Ini mesti salah awak yang dah buat Mohan marah kan? Saya? Kenapa awak tak cepat minta maaf kepada Mohan? Sis, mana saya berani salahkan Qingyin? Dia kan Puan Dewa Naga. Walaupun dia nak ambil alih hospital saya patut serahkannya dengan rela hati. Mana berani saya hendak menyalahkan Qingyin pula? Dia kan Puan Dewa Naga. Walaupun dia mau ambil alih hospital saya patut serahkannya dengan rela hati, bukan? Apa? Berani pula dia ambil alih hospital. Baru sahaja sehari kamu bersama dengan budak itu, sudah buat kacau besar begini. Apa Dewa Naga? Jelas-jelas dia pembawa malang. Lao Taijun, jelas dia yang berulang kali menghalang Xiao Chen daripada merawat ibu, hampir sahaja menyebabkan seseorang meninggal dunia di hospital. Xiao Chen terpaksa berbuat demikian. Cukuplah. Masih berani kamu coba berdalih lagi. Cepat pulangkan hospital itu kepada Mohan. Lao Taijun, mengambil alih hospital bukanlah hal yang besar sangat pun. Memandangkan hubungan baik antara keluarga kita ini, kalau Qingyin maukannya, saya anggap ia sebagai hadiah sahaja. Aduh, Qingyin memang tidak tahu berbahasa. Jadi bagaimana pula dengan urusan pembiayaan itu? Lao Taijun, bukan saya tidak mahu, tetapi saya benar tiada pilihan lain. Mantu kamu itu sudah sakit kan? Hati orang besar, keluarga Lin, kamu hari ini nampaknya memang akan musnah. Apa maksud awak dengan kata ini? Xiao Chen bergelar Dewa Naga. Dalam wilayah negara naga, siapa lagi yang boleh menentangnya? Dalam negara naga memang tiada. Dia Dewa Naga. Kenapa? Dia membunuh Maharaja Anjing Dongdao secara haram. Hukuman belum selesai, sudah berani melarikan diri dari penjara. Sekarang nih, negara pulau sangat marah dan telah menghantar utusan ke sini. Jika tidak bunuh Xiao Chen, mereka tidak akan berpuas hati. Apa? Saya tarik balik pelaburan dan putuskan hubungan dengan keluarga Lin kamu. Semua ini demi kebaikan bersama. Manalah tahu jika kamu terjejas disebabkan Xiao Chen. Saya masih boleh tolong kamu secara diam, dan selamatkan nyawa kamu. Kalau tidak, saya bimbang keluarga. Bai juga akan musnah bersama keluarga Lin kamu. Aduh, Mohan, kamu mesti selamatkan keluarga Lin kami. Aduh, Mohan, tolonglah, mesti selamatkan keluarga Lin kami. Lao Taijun, mana saya ada kuasa besar macam tu? Cuma, boleh suruh menantu kesayangan kamu tuh pergi melutut dan belah perutnya sendiri untuk meminta maaf kepada Maharaja Anjing. Barulah mungkin dia akan tinggalkan mayat kamu sekeluarga dengan sempurna. Xiao Chen yang tak guna. Dia telah melakukan kesalahan besar. Dia patut dihukum mati untuk meminta maaf kepada Dongdao. Dia juga menyebabkan keluarga Lin kami disasarkan.
Lao Taiyun, kenapa Makcik cakap macam tu? Betul tuh. Walau apapun, dia masih menantu. Keluarga Lin kamu, tak sesuai lah maki dia macam tuh. Apa menantu kesayangan? Kami tiada kaitan dengan orang macam ni. Dia buat kami juga bermasalah dengan keluarga di Raja Dongdao. Pada pandangan saya, dia ni pembawa bala. Lao Taiyun, Makcik bukan kebaru sahaja bersetuju dengan perkahwinan kami? Yang tadi tu tadi, yang sekarang ni sekarang. Kalau biarkan kamu kahwin dengan dia, keluarga Lin saya akan musnah. Memandangkan Ching Yin degil sangat, saya pun tiada cara lain. Kamu tunggulah saja untuk menjadi korban si Xiao tu. Mohan, hal ni dia tak boleh buat keputusan sendiri. Saya kata, dia tak boleh kahwin, memang dia tak boleh kahwin. Mohan, tolonglah bantu kami. Kalau kamu dengar cakap saya dulu dan kahwinkan King Yin dengan Tuan Muda Kiao, pasti tidak akan ada semua masalah hari ini. Semua salah saya. Tuan Muda Chen tu baik hati. Tolonglah pujuk Tuan Muda Chen untuk lepaskan kami. Nak selamatkan keluarga Lin, bukannya tiada cara? Untuk selamatkan keluarga Lin, ada caranya. Apa caranya? Asalkan awak serahkan King Yin kepada Tuan Muda Chen, awak akan buktikan kesetiaan keluarga Lin. Mana tahu kalau Tuan Muda Chen gembira, dia akan lepaskan keluarga awak. Apa? Saya dah jadi milik Xiao Chen, awak suruh saya kawin dengan Tuan Muda Chen lagi. Saya tak nak. Kahwin? Awak ni berangan tinggi sangat ke? Paling-paling pun awak pergi sana jadi pembantu, melayan Tuan Muda Chen 2 hari, tapi awak berani nak mimpi jadi istri orang terkaya? Beranganlah. Awak. Pergi. Saya akan hantar Ching Yin ke kediaman Tuan Muda Chen sekarang juga. Nenek, tak kisahlah macam mana pun, Xiao Chen tu pahlawan perang. Macam mana dia boleh mudah puring, mudah dikalahkan oleh satu keluarga kaya? Seorang anak muda dari keluarga kaya memang tak cukup kuat, tapi di belakang Tuan Muda Chen, ada keluarga di Raja Dongdao. Xiao Chen yang kecil nih, macam mana dia boleh dibandingkan dengan keluarga di Raja Dongdao yang mulia? Disebabkan kata awak tadi sudah cukup untuk memusnahkan keluarga baik awak 1000 kali ganda. Xiao Chen, kau ni pembawa malang. Kau berani datang lagi? Saya dan Ching Yin dah nak kahwin. Kenapa saya tak boleh datang? Xiao Chen. Kau masih nak kahwin? Aku rasa kau hanya ada nyawa untuk merancang, tapi tak ada nyawa untuk teruskan perkahwinan. Xiao Chen, saya nasihatkan awak, cepat pergi. Mungkin kalau lari jauh sikit, masih boleh elak daripada dikejar oleh Tuan Muda Chen. Jangan risau, saya tak akan pergi mana. Saya nak tinggal di sini dan kahwin dengan King Yin. Perkahwinan ni, saya batalkan. Perkahwinan ini, saya batalkan. Betul, kami tak jadi teruskan perkahwinan ini. Sekarang Ching Yin sudah menjadi milik Tuan Muda Chen. Seekor burung phoenix yang tercabut bulunya tidaklah sebanding ayam. Sekarang kau dalam kesusahan besar, baik kau sedar diri. Xiao Chen, orang Dongdao dah, arahkan keluarga Chen untuk tangani kau, baik kau cepat pergi. Xiao Chen, dengar tak? Walaupun kau Dewa Naga, apa bezanya kau tetap tak boleh lindungi wanita kau sendiri? Bai Mohan, aku dah lepaskan kau sekali, kau masih tak nak berubah. Berani lagi kau datang ke keluarga Lin. Ching Yin ni kawan baik saya. Sudah tentu saya nak carikan dia jodoh yang terbaik. Walaupun Tuan Muda Chen dah ada istri dan di luar sana perempuan dia ramai, tapi nasib baik dia kaya. Berani sentuh wanita aku, mampus kau. Hebat betul, cakap kau ya. Tuan Muda Chen, dia dialah Xiao Chen. Aku tak berminat dengan orang yang dah mati. Ini ke wanita yang keluarga Lin. Nak serahkan kepada aku? Memang cantik, tapi tak tahulah macam mana layanan dia. Berani kau sentuh dia? Kulit kau aku siat hidup. Xiao Chen, kau berani pukul aku? Aku ni orang terkaya di Jingcheng. Jangan kata kau ni cuma anak kepada peniaga kecil. Walaupun kuasa di belakang kau tu tak layak pun nak jadi hamba aku. Jangan kata kamu hanya anak seorang peniaga kaya yang kecil. Walaupun kuasa di belakang kamu tidak layak pun untuk mengikat tali kasut saya. Xiao Chen, kalau kamu nak buat gila, jangan libatkan keluarga Lin. Xiao Chen, kamu ingat, kamu masih Dewa Naga yang hebat dan berkuasa. Saya beritahu kamu, pakar dari keluarga di Raja Dongdao sudah dalam perjalanan. Kamu ingat Dewa Naga Suci ni tak kuat ke? Kalau mereka datang seorang, saya bunuh seorang, datang berpasangan, saya bunuh duanya. Saya nak tengok sampai bila kamu nak berlagak sombong. Guru moyang Gu Changge akan keluar tak lama lagi.
dan dia akan menyingkirkan kamu pada jamuan membunuh naga 3 hari lagi sebagai tanda hubungan baik antara dua negara Dongdao. Kamu tak tahu lagi ke? Jamuan 3 hari lagi itu, saya harap kamu juga datang. Xiao Chen, kamu dah gila ke? Kamu tak dengar ke apa yang dia cakap tadi? Guru moyang cikgu nak buru kamu tak lari cepat, tapi nak pergi juga ke jamuan tu. Jangan risau, saya takkan apa-apa. Dia itu guru kepada Dewa Perang Naga Azure, orang yang misteri dan sangat berkuasa dalam legenda. Dia telah mencapai kejayaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun sampai presiden negara. Naga pun perlu sangat menghormatinya. Kalau orang tua tu nak buru kamu akan mati. Kalau orang tua tu nak kenakan kau akan mati. Apapun yang kau buat, nasib kau tetap akan mati. Jadi, lebih baik kau bunuh diri hari ini. Jangan babitkan keluarga Lin dan King Yin. Jangan risau, bukan sahaja tiada. Sesiapa yang akan menyerang saya dalam jamuan itu, malah saya akan berikan kejutan terbesar kepada kamu. Cukuplah kalau kau tak bagi kami kejutan yang buruk. Xiao Chen, kau janganlah berlagak hero sangat. Lebih baik kau cepat pergi. Bagus. Aku suka orang yang berani tapi bodoh macam kau ni. Hah? Xiao Chen, hari ini aku lepaskan kau. 3 hari lagi, kita tengok macam mana kau nak bangkit. Tuan Muda Chen, awak terlalu memujinya. Pada pandangan saya, dia takkan dapat bangkit. Dia pasti akan dibunuh di tempat kejadian. Saya rasa orang yang akan mati nanti adalah kamu semua pengkhianat negara yang bersubahat dengan musuh luar dan menjual negara demi kepentingan diri sendiri. Hahaha. Xiao Chen, oh Xiao Chen, aku rasa kau hanya tinggal pandai bercakap besar sahaja. Hahaha. Xiao Chen, oh Xiao Chen, pada pandangan saya, kamu hanya tinggal cakap besar sahaja. 3 hari dari sekarang, kita lihat siapa yang berani kebumikan kamu. Jom kita pergi. Habislah. Kali ini memang dah betul-betul habis. Sudah saya beritahu awak supaya tinggalkan Xiao Chen dan dekati Tuan Muda Chen, tapi awak tak nak dengar. Sekarang keluarga Chen kita betul musnah. Lau Taijun, Xiao Chen dalam kesusahan. Mana mungkin saya tinggalkan dia seorang diri? Jadi, awak nak heret seluruh keluarga Lin bersama? Lau Taijun, jangan risau. Keluarga Lin tidak akan... Apa? Selepas 3 hari, saya akan hapuskan pengkhianat dan berikan King Yin sebuah majlis perkahwinan yang paling gah. Xiao Chen, walaupun awak kurang bijak, tapi sekurang-kurangnya awak ada keberanian juga. Awak tahu sangat majlis ni saya anjurkan. Untuk Datuk Guru saya tangkap awak, tapi awak masih berani datang. Kalau saya tak datang, adakah korang akan lepaskan saya? Jangan haraplah. Hari ini, walaupun awak tak datang, saya akan suruh orang tangkap dan bawa awak ke sini. Kalau macam tu saya datang sendiri, cikgu tak gembira ke? Awak ni kira ada mata juga? Memandangkan awak faham keadaan, nanti saya akan minta Datuk Guru saya, supaya awak tak perlu menanggung kesakitan yang teruk sangat. Jadi saya kena berterima kasih pada cikgu lah ni. Tapi saya nak tanya awak satu perkara, awak pernah jumpa ke Datuk Guru awak tu, kenapa awak yakin sangat dengan dia? Pangkat awak mungkin boleh takutkan ayah saya, tapi bukan saya. Dewa Naga hanyalah gelaran tanpa nilai, tak sama macam Datuk Guru saya. Ya ke? Datuk Guru saya tuh, dia betul berjuang di medan perang. Dia telah melalui ribuan peperangan besar dan kecil, tak pernah kalah. Dia adalah idola semua orang dalam tentera. Orang macam awak yang hanya ada kuasa, lelaki kacak tanpa sebarang rekod kemenangan, di depan Datuk Guru saya, awak tak ubah seperti seekor semut. Kalau macam tu, nanti bila awak nampak Datuk Guru awak, jangan terkejut sangat ya. Pastikan semua orang jaga pintu utama, jaga budak ni betul, jangan biarkan dia terlepas. Baik. Dah pukul macam ni, kenapa Tuan Guru masih belum sampai? Mungkinkah? Tidak. Tuan Guru saya sangat menepati janji, dia pasti tidak akan mungkir janji. Mungkin dia sudah sampai? Xiao Chen, Mahu cari nahas ke? Dah tahu jamuan ini diadakan untuk menentang Xiao Chen, kenapa kamu masih tak mahu putuskan hubungan dengannya? Xiao Chen, awak gila ke? Ini jelas perangkap. Jangan risau, saya tak akan apa-apa. Tak boleh.
Selagi masih ada peluang, cepatlah awak pergi. Tempat ni dah dikepung, awak nak saya lari ke mana? Gu Changge takut saya melarikan diri, sekarang dia masih menunggu di pintu. Macam mana ni? Memang tak patut awak datang masuk perangkap ni. Ikut pintu belakang Dewan. Saya akan lindungi awak. Cepatlah pergi. Nak pergi mana ni? Xiao Chen, saya baru nak puji awak berani, kenapa sekarang dah jadi penakut? Nak lari ke? Xiao Chen, saya baru nak puji keberanian awak, kenapa dah kecut perut? Nak lari pula? Mereka semua tak lari, kenapa pula saya nak lari? Kalau kami lari, dengan siapa kami nak tonton drama ini? Saya khawatir nanti kamu semua tak ada mood nak tengok lah. Depan Tuan Muda Chen, apa yang kamu merepek ni? Tak ada apa. Apa? Memandangkan kamu nak tengok drama, hari ini saya akan buat persembahan yang mantap. Masih nak berlagak ke? Hei, tak terkencing dalam seluar ke? Suasana hari ini, semua orang di wilayah Jiang sedang melihat, jangan sampai awak hilang nyawa dan hilang maruah sekali. Nanti, saya mesti rakamkan penampilan bergaya awak. Betul, betul. Kalau macam tu, pastikan awak pegang telefon dengan betul, sebab orang yang akan terkencing dalam seluar sebentar lagi, kita belum tahu siapa lagi. Tuan Muda Chen, kami dengan budak ni. Sekarang tak ada kaitan langsung, nanti depan keluarga di Raja Dongdao. Tolonglah cakapkan beberapa patah perkataan yang baik untuk keluarga Lin, kami ya. Lao Taijun. Jangan risau, keluarga Lin ada saya yang lindungi, mustahil akan musnah. Lagipun Lin Qingyin ini tak lama lagi akan jadi perempuan saya. Masih berani pasang niat terhadap perempuan saya? Awak nak keluarga Chen dihapuskan ke? Xiao Chen, saya tak pernah jumpa orang yang tergesa mencari masalah macam awak, buat kecoh dekat majlis keluarga Gu. Awak tunggulah untuk dihukum berat. Yao Chen, saya betul-betul tak pernah jumpa orang yang gatal sangat nak mati macam ni, berani buat kecoh kat majlis keluarga Gu. Kau tunggu sajalah kena seksaan yang teruk nanti. Kamu semua asyik menghina istri saya, rasanya kamu semua yang akan mati dulu. Bukan main sombong. Cepat melutut dan minta maaf dekat Tuan Muda Chen. Nanti jangan heret sekali keluarga Lin. Xiao Chen, memandangkan kau tak nak insaf. Baik, aku maklumkan keluarga di Raja Dongdao terus beri tekanan kepada negara naga. Hari ini kau pasti mati. Raja anjing pun saya dah tewaskan, apa sangatlah keluarga di Raja Dongdao ni. Xiao Chen, lebih baik awak minta maaf dulu. Tak kisahlah Tok Guru tu siapa. Kita rendahkan diri dulu. Diam-diam. Jangan cari pasal lagi. Dia dah hina awak macam ni, awak nak saya minta maaf pada dia pula? Saya tak bunuh mereka. Itu pun dah kira baik. Bersabar itu lebih baik. Lagipun semua yang ada di sini hari ini adalah musuh awak. Awak masih berani nak bergaduh kat sini. Kalau takkan ada kalau jangan kata bunuh mereka berdua. Walaupun hapuskan semua yang ada kat sini, tak ada siapa pun yang berani bersuara. Dalam keadaan macam ni, awak masih berani berkata angkuh. Xiao Chen, saya tak silap, awak memang seorang yang sanggup membunuh dan sentiasa buat jahat. Masa dia hina isteri saya, awak nampak ke? Masa dia jual negara demi kepentingan, awak nampak ke? Saya cuma tampar dia 2 kali, terus jadi orang yang sentiasa buat jahat dan sanggup membunuh? Masa dia hina isteri saya, awak nampak ke? Masa dia jual negara demi kemuliaan, awak nampak ke? Saya cuma tampar dia 2 kali. Dah jadi jahat tak terperi. Pembunuh bersiri pula. Kau? Habislah. Kali ini keluarga Lin betul-betul musnah. Xiao Chen, jangan buat hal. Orang besar tu nak datang tak lama lagi. Kau bersikap kurang ajar macam ni. Tak sayang nyawa ke? Jangan risau, saya takkan apa-apa. Para hadirin yang dihormati, Dewa Perang Naga Azure telah menyampaikan berita guru kepada Dewa Perang, orang besar legenda itu sudah tiba di sini. Marilah kita sambut dengan tepukan gemuruh. Xiao Chen, Tok Guru saya akan tiba sebentar lagi. Kau dah berlagak berhari-hari, balasan akhirnya tiba. Xiao Chen, hari kematian kau akhirnya tiba. Kalau ada wasiat cepat cakap, sebentar lagi orang besar tu sampai, kau takkan ada peluang lagi. Xiao Chen, kau kena melutut dan merayu kepada orang tua tu nanti. Mungkin dia cuma tangkap kau balik ke penjara, takkan cederakan nyawa kau. Betul tu, mana lagi penting, muka ke nyawa, aku nasihatkan kau cepat melutut dan merangkak. Mohon maaf daripada orang tua tu, mana tahu orang tua tu gembira, dia biarkan mayat kau sempurna.
Kau jangan risau. Di tempat ini, belum ada sesiapa yang layak sentuh walau sehelai rambut saya. Xiao Chen, janganlah cakap besar sangat berhati. Hati terkena padah nanti. Xiao Chen, kau masih berani menghina guru moyangku? Cari nahas? Xiao Chen, kenapa susah sangat kau nak mengalah? Sekarang nih, macam mana kita nak buat? Cikgu, saya minta maaf bagi pihak dia, tolonglah maafkan dia kali ini. Cingin, tak payah nak minta maaf pada orang macam ni. Memandangkan kau enggan bertaubat, biar saya panggil guru moyang saya keluar untuk menyelesaikan hal ini. Murid Gu Changge menjemput guru moyang. Budak, nikmati saat akhir hidup kau. Hari ini adalah hari kematian kau. Kata itu, saya kembalikan kepada awak juga. Budak, kau gila ke? Cikgu nak jemput orang besar, kau naik buat apa? Nak memalukan diri sendiri ke? Xiao Chen, kau terlalu nak cepat mati ke? Xiao Chen, jangan buat hal. Saya pernah cakap saya akan jadikan awak istri saya dengan gah di hadapan semua pembesar wilayah Jiang. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya minta Changge adakan jamuan ini, menjemput Anda semua hadir hanya untuk 2 perkara. Xiao Chen, jangan ingat kau adalah Dewa Naga. Kau boleh buat apa saja yang kau suka. Berani menyamar sebagai guru moyang saya? Kau mesti mati. Orang tua itu ialah seorang pertapa terkemuka dari negara naga, berkhidmat dalam tentera selama bertahun-tahun tanpa sebarang kekalahan, malah telah melatih beberapa orang murid yang menjadi dewa perang. Bahkan presiden negara naga perlu bersikap hormat dan tunduk di hadapannya. Dewa naga yang kecil itu tiada nilainya di hadapannya. Saya tidak akan berbohong. Kalau bukan kerana Xuans buta mata dan menjadikannya anak murid, orang yang berkualiti rendah seperti dia ini langsung tidak layak menjadi cucu murid saya. Kau? Dewa Perang Naga Azure telah tiba. Xiao Chen, guru saya, Dewa Perang Naga Azure sudah tiba. Kau tunggu masa untuk mati. Diam. Dewa Perang Naga Azure, Ye Xuans memberi hormat kepada cikgu besar. Anak murid ini bersikap biadab. Saya berharap cikgu besar sudi memaafkan. Apa? Jika kau tidak melutut sekarang dan meminta keampunan daripada cikgu besar, saya juga tidak dapat menyelamatkan kau. Dia? Betulkah dia cikgu besar saya? Sungguh memalukan saya mengejar kekuasaan dan pengaruh, tetapi memandang rendah pada satu-satunya orang yang paling berkuasa di dunia ini. Kenapa jadi macam ni? Tak mungkin. Dia masih muda sangat. Macam mana dia boleh jadi orang penting tu? Saya tidak percaya. Seorang banduan yang dipenjarakan, macam mana boleh jadi orang yang begitu dihormati? Dia pasti penipu. Cikgu, dua orang ini sering menipu cikgu. Mereka patut dihukum mati. Semua hadirin, saya menjemput Anda hari ini untuk 2 perkara. Pertama, untuk berkahwin dengan King Yin di hadapan saksi sekalian. Kedua, untuk membersihkan wilayah Jiang daripada pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh luar dan mencari keuntungan. Pertunjukan ini perlu dipersembahkan perlahan-lahan dan dipersembahkan dengan baik. Semua sila nantikan.